Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan supaya sahabat-sahabat semua sihat walafiat insya-Allah. Hari ini hari Minggu dan saya pasti sebahagian pada sahabat walaupun hari Minggu masih lagi bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang bekerja. Okey. Dan bagi mereka yang tak bekerja, selamat beristirahat bersama keluarga, isteri, anak-anak dan sebagainya. Alhamdulillah. Pagi ni kita nak sembang-sembang sikit sahabat-sahabat. Okey, saya nak kongsi juga hari ini merupakan hari terakhir saya ya bersama dengan Yusim. Mulai besok 16 hari bulan genap umur saya 60 tahun. Alhamdulillah Allah Taala panjangkan usia. Okey, sehingga sempat pencen. Orang kata pencen belum tentu. Yang tentu adalah mati. Mati itu tentu, pencen belum tentu. Okey, saya besok akan pencen insya-Allah. Hari pertama pencen genap 60 tahun. Tapi sahabat-sahabat yang berada di luar sana belum tentu jangan rasa seronok sangat, tak tentu saya pun besok belum tentu lagi. Belum tentu sampai besok sebab kita ni semuanya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi pagi ni kita nak sembang-sembang sikit tentang satu tajuk yang saya pilih, iaitu tajuk dia apa dia? Tajuk dia adalah ukhuwah fil Islam. Okey, persaudaraan di dalam Islam. Jadi persaudaraan ini sangat penting sahabat-sahabat kenapa? Kerana persaudaraan ini adalah salah satu daripada sifat yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Itu sifat ukhuwah, sifat kasih sayang di antara satu sama lain. Ini adalah satu sifat yang wajib ada dalam kalangan setiap orang yang beriman. Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya macam dia kasih pada dirinya sendiri. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Maksudnya kalau kita ada makanan dan kita makan, maka kita sepatutnya kita rasa orang lain juga perlu mendapat makanan tersebut. Itu contoh macam itulah. Kalau kita rasa lapar dan kita tak suka lapar, bila kita lapar kita terus mencari makanan untuk mengisi perut kita supaya kita tidak lapar, maka sepatutnya kita rasa perasaan yang sama kepada orang lain. Maksudnya kita tidak boleh hanya mengutamakan diri kita sendiri. Maksudnya kalau kita kenyang, kita biarlah lantaklah orang lain tu lapar. Macam mana pun itu bukan hal aku, itu bukan urusan aku, dia bukan ada kena mengenai aku, bukan adik-beradik aku, bukan mak ayah aku, lantak engkau lah pun nak jadi, engkau carilah sendiri, aku yang cari harta. Okey, aku je cari duit, bekerja siang malam, apa aku nak susah-susah nak fikir orang lain. Tak boleh sahabat-sahabat. Okey, tak boleh, sebab kita sebagai seorang Islam, kewajipan kita adalah mengasihi. Itu sifat orang mukmin. Artinya kalau kita tak hirau jiran tetangga kita yang susah, kita tak hirau sahabat-sahabat kita yang susah, yang memerlukan bantuan, kita tak rasa kesakitan ataupun tak simpati dengan kesakitan yang menimpa sahabat-sahabat kita yang lain, maka kita sebenarnya walaupun solat kita bagus, walaupun ibadah-ibadah kita bagus, walaupun kita sangat baik dengan orang, tapi kalau jiwa kita tu tidak ada rasa belas kasihan, menyayangi sahabat-sahabat kita yang Islam, maka kita sebenarnya belum cukup beriman kepada Allah SWT. Sebab sifat orang mukmin itu memang dia kena mengasihi sahabatnya, kata Nabi, seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Bukan senang, cakap mudahlah. Saya pun cakap pandai bila sampai bab memberi bantuan, sebab nak rasa kesakitan orang lain itu bukan satu perkara yang mudah. Contoh mudahlah macam ni lah, kita ada duit, katalah dekat dalam poket ada RM100. Ini pun berlaku semalam kita pergi dekat Jaya semalam. Okey, dah masuk kereta ada makcik ulur tangan. Duit kita bukanlah ada banyak sangat pun. Okey, sekarang persoalannya nak bagi ke tak bagi? Nak bagi tak bagi? Pakcik tu ulur tangan, nak makan kata dia. Okey, mungkin ada orang tanya, orang kata, tak payah bagilah Ustaz, sebab mereka tu menipu. Okey, tak apa, menipu tu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, okey, kita kata, ya Allah aku bagi ni kerana engkau, maka kita pun seluk poket, kita bagilah sekadarnya. Kalau ada sikit bagi sikit, kalau ada banyak bagilah banyak. Okey,
Tapi janganlah sampai kita mengutuk, mengeji. Kita terus meletakkan apa dia? Su'uzon. Buruk sangka terus kepada orang yang datang minta sedekah. Kenapa? Kerana mereka kemungkinan besar mereka memang payah pun. Mereka memang susah pun. Okey, dan kita tidak boleh terus meletakkan ini penipu, ini skandal, ini apa skandal pula, syndicate kan. Tak boleh sebab kita tak tahu. Okey, yang kita bagi tu insya-Allah Allah Taala bagikan ganjaran pahala dengan kita. Tak payah risau apa yang kita bagi, walaupun orang yang menerima itu menipu kita, pahala tetap kita dapat. Kenapa? Kerana kita buat hanya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita perlu rasa. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang ni dekat Palestin, kita tahu hari-hari penduduk Gaza dibom oleh Israel. Okey, sekarang ni dah ada ground punya assault. Maknanya assault, maknanya nak pergi menyerang menggunakan tentera-tentera darat Israel untuk menyerang Hamas dan sebagainya, dan mereka berazam bertekad untuk menghancurkan Hamas. Tapi kita tahu bahawa insya-Allah Hamas dan tentera Brigade Al-Qassam adalah mujahidin yang berjuang untuk menegakkan Islam, berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT, berjuang untuk membebaskan Palestin, membebaskan Aqsa, dan kita yakin bahawa pertolongan tetap bersama mereka insya-Allah. Kalau kita tengok atas kertas, sahabat-sahabat, memang orang kata tak terlawan lah. Israel itu di antara tentera yang paling hebat di dunia lah, antara tentera yang hebat persikan yang antara yang terhebat di dunia. Tapi kita tengok apa yang berlaku hari ini. Walaupun persikan mereka hebat, tapi mereka tidak boleh menjangkakan bagaimana Al-Qassam Hamas telah menyerang mereka betul-betul, sehingga kan begitu banyak kematian berlaku yang tidak pernah berlaku sejak 50 tahun yang lepas. Jadi itu semuanya kerja Allah SWT, kerana kenapa mujahidin mereka yakin bahawa wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Apabila mereka menembak, yang mereka yakin bahawa yang mengenakan sasaran itu bukan mereka tapi adalah Allah SWT. Artinya walaupun ribuan misail ataupun peluru roket yang dilancarkan, yang menentukan target mana yang kena itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bersedia. Mereka tahu bahawa apabila mereka menyerang Israel, Israel tidak akan berdiam diri. Israel akan akan bertindak balas, dan tindak balas yang dibuat oleh Israel itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh Hamas. Sebab mereka menghancurkan bangunan-bangunan. Kita tengok sekarang ni dah lebih 1,400 orang setakat semalam telah pun syahid. Kerana mempertahankan negara mereka, mempertahankan agama mereka. Jadi kita doakan Allah SWT memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila sesuatu berlaku pada umat Islam, maka kita tak boleh berdiam diri. Kita tak boleh hanya tak apalah, kesian, setakat tu saja. Tak cukup. Tak cukup. Itu bukan lagi menggambarkan kita ni orang yang beriman yang sebenar. Orang beriman bila kena tu, dia rasa macam yang kena tu adalah dia. Yang kena bom tu, dia merasakan dialah yang kena bom. Rumah yang hancur tu, dia rasa itulah rumah dia yang hancur. Apa kita punya perasaan, apa kita punya rasa kalau contohlah bukan kena bom lah, rumah terbakar, kita balik rumah terbakar, apa kita rasa sedih, duka cita dan sebagainya lah, yang kita rasa sangat-sangat orang kata trauma lah kan. Jadi kita akan fikir macam mana cara nak menyelesaikan masalah, lepas tu macam nak fikir nak bina balik rumah. Jadi ini juga yang perlu kita rasa, sahabat-sahabat, bila apa yang berlaku dekat Gaza, dekat Palestin, kita kena rasa dalam diri kita tu, kita rasa ya Allah susahnya, ya Allah bagaimana nak selesai masalah ni, ya Allah bagaimana nak membantu mereka. Itu yang kita perlu fikir. Jadi sekurang-kurangnya sahabat-sahabat, kita kena rasa ada kita rasa perasaan marah dengan musuh. Kita rasa geram, kita rasa kalau boleh nak pergi berperang, nak berjihad. Kalau boleh, contohnya lah, mana perasaan itu mesti ada sebagai orang Islam. Tidak boleh kata alah engkau lantaklah, bukan kita pun, itu orang Arab, itu dekat sana, pandai-pandai lah dia orang urus sendiri. Tak boleh sahabat-sahabat. Itu tugasan kita. Tugas kita untuk membantu mereka dengan berbagai cara mengikut kemampuan kita. Gundah gulana. Rasa macam kerisauan dalam hati kan.
Jadi apa benda yang kita boleh buat, sahabat-sahabat? Banyak benda yang boleh buat. Yang paling simple, yang paling mudah, yang tak perlu pakai modal, doa. Doa adalah silahul mu'min, kata Nabi SAW. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita tak mampu nak bagi duit, contohnya nak hantar. Sekarang ni banyak kaedah-kaedah, banyak NGO, antaranya MyCare sebagai contoh, yang dah telah puluhan juta duit telah pun disalurkan ke negara-negara yang memerlukan bantuan. Contohnya, okey, boleh kita salurkan duit bantuan kita sekarang yang mampu RM10, RM20, berapa banyak saja yang kita boleh bagikan yang untuk mereka salurkan kepada Palestin. Bagaimana mereka lakukan itu terpulang pada kebijaksanaan mereka lah. Mereka adalah badan NGO profesional yang telah pun memberikan bantuan, menyalurkan bantuan seluruh dunia dengan berbagai cara. So kita serahkan mereka untuk menyampaikan, sebab kita sendiri pun tak mampu nak hantar duit sendiri kan ke Palestin dan sebagainya. Jadi kita serah pada mereka. Itu di antara. Tapi kalau tidak boleh pun, kita tak ada duit sangatlah, kita memang orang kata sesak sangatlah, yang nak bagi RM10 pun tak mampu, tak apa. Yang penting kita kena rasa kebersamaan, kita kena rasa kesakitan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita. Kita kena tengok, kita kena follow kisah-kisah mereka. Kita kena, setiap kali kita tengok video, kita berdoa, ya Allah berilah kemenangan ya Allah kepada sahabat-sahabat kami, mujahidin di Palestin. Kita sentiasa berdoa. Jadi jangan buat tak tahu, jangan kita sibuk dengan dunia kita. Biarkan apa yang berlaku dekat sana, mereka menanggung kesengsaraan dan kesusahan, kita buat tak tahu pun, tak ambil kisah. Orang kata tak ambil pot pun, baca cerita pasal Palestin pun tak, baca cerita pasal Gaza pun tak, duduk asyik, duduk berjoget, duduk bermain TikTok saja kan. Kalau yang bisnes sibuk dengan bisnes dia, yang belajar sibuk dengan belajar dia. Memang itu urusan harian kita, tapi jangan sampai kita tak ambil tahu tentang apa yang berlaku kepada saudara kita. Mereka itu adalah saudara kita. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang bermaksud bahawa umat Islam itu dari sudut kasih sayangnya, ta'atufihim wa tarahumihim, kan, kamathal jasadil wahid. Maknanya dari sudut kasih sayangnya, yang dari sudut prihatinnya mereka di antara satu sama lain itu, Nabi kata apa dia? Kamathal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kan? Iza ishtaka minhu 'udwun la tada'a lahu sairul jasadi bil sahri wal humma aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat Islam ni dari sudut kasih sayangnya, dari sudut rapat hubungan merekanya, keprihatinan merekanya seperti satu tubuh, ya. Jadi satu tubuh ni apabila salah satu daripada anggota ditimpa kesakitan, maka tubuh yang lain akan merasai kesakitan dia. Artinya dia akan tetap berjaga malam, dia tak boleh tidur. Contoh ambil mudah yang biasa, sahabat-sahabat pun saya rasa ada berhadapan dengan situasi begini, sakit gigi. Sahabat-sahabat, sakit gigi ni ya Allah, memang seksa. Walaupun satu gigi je yang sakit, tapi dia punya kesengsaraan itu seluruh tubuh kita rasa. Malam memang kau pun tak boleh tidur. Saya ada pengalaman sahabat-sahabat bab sakit gigi ni. Masa tu saya belajar kat Mesir, kena sakit gigi, pergi jumpa doktor lah. Jumpa doktor, kebetulan pada hari tu ramai malam saya pergi, kan. Doktor pun dah panggil dia injek kan, bius tu. Lepas tu oleh kerana ramai sangat orang, jadi bius dia dah tak berapa rasa. Jadi bila masuk bilik tu cabutnya, ya Allah, masa cabut tu subhanallah, sampai sekarang berasa meremang bulu roma, sakit sakit. Lepas tu balik rumah dia bagi ubat pun tak tahan. Rasa ya Allah, saya duduk bangunan tu tingkat 2 macam tu dah tak tinggi sangat lah. Tapi perasaan sebab sakit tu, rasa macam nak terjun bangunan rasanya, tapi alhamdulillah tak terjun lah. Okey, tapi nak ceritanya kesakitan itu subhanallah sangat-sangat dahsyat. Sakit gigi je pun, satu gigi saja pun dia punya sakit, masya-Allah. Jadi perumpamaan yang dibuat oleh Nabi itu sangat hebat, bertepatan dengan apa yang berlaku kepada kita ni sepatutnya, sepatutnya. Jadi bila umpamanya apa yang berlaku di Palestin itu seperti gigi kita yang cabut, sakit. Walaupun dia berlaku di Gaza, di Palestin, tapi kita kena rasa sakit tu macam macam kita sendiri yang berhadapan dengan situasi demikian. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, nak rasa sakit ni dia bukan senang, bukan sebab dia tidak boleh berlakon. Dia kena rasa, sebab apa? Yang rasa simpati, rasa marah kepada musuh-musuh Islam, maknanya minta pengharapan kepada Allah, ya Allah tolonglah ya Allah. Itu bukan datang sendiri sahabat-sahabat. Dia datang kerana adanya rasa
rasa adanya keimanan kita pada Allah SWT kerana Allah Taala menuntut kita, Nabi menuntut kita supaya merasai kesakitan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita. Kalau kita tak rasa, artinya masalah. Kita ada masalah dari sudut keimanannya. Israel pelarian menumpang rumah orang, kemudian halau tuan rumah dia pula. Nak jadi tuan rumah. Memang, betul lah Izzah. Memang Israel ni jenis something. Jenis something. Dia buat tuduhan menteri pertahanan dia ke. Dia kata apa? Hamas ni adalah apa dia? Dia kata human animal kata dia. Manusia binatang kata dia. Allahu Akbar. Kalau dikata kalau Hamas tu binatang, yang bapa binatang sebenarnya dia lah. Yahudi Israel lah. Zionis sebab mereka lah yang something Mereka yang something. Jadi ada orang tuduh, orang kata orang menuduh Hamas, kalau Hamas tak pergi serang Israel tak akan kacau. Kita tahu bahawa sejak lebih 50 tahun lebih 50 tahun Israel telah menjajah Palestin, dan mereka telah pun membuat sekatan, berbagai-bagai sekatan. Mereka halau orang Palestin daripada tempat mereka meletakkan penempatan baru Yahudi, kan? Itu something kerja dia. Jadi kalau orang tak kacau rumah kita, macam yang sebut tadi, kalau orang tak datang kacau rumah kita tak masalah lah. Sebab kita bukan orang yang jahat, kan? Contoh, orang Palestin orang yang baik, orang Muslim. Mereka itu adalah mujahidin. Mereka tak akan kacau orang lain. Mereka tidak akan pergi sewena-wenanya, pergi bunuh orang, tak menentu. Tapi dah mereka ditekan begitu sekali, kan? Kemudian diceroboh pula Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, kan? Jadi inilah yang menjadikan perbuatan tersebut yang menjadikan apa yang kita hadapi, apa yang kita hadapi itu menyebabkan kita akan rasa marah, kita akan rasa geram, dan kesabaran manusia ini berlaku kesabaran manusia ini pun orang kata ada batas dia, ada batas dia. Jadi batasan dia, manusia ni dia boleh bersabar bila sampai satu had dia akan meletup. Dia akan meletup. Jadi sebab itulah kita tidak boleh mengatakan bahawa apa yang berlaku itu maknanya okey. Jadi saya tak tahu apa kisah dia ni Mida ni. Ustaz buat zina jangan cuma berani media sosial tunjukkan dunia nyata berapa langsung dengan saya. Saya tak tahu siapa dia ni. Okey, tak apalah. Alright. Jadi kita teruskan perbincangan. Saya tak tahu dia ni, dia nak kontak saya, boleh kontak Okey. Baik, kita teruskan perbincangan kita. Ignore je lah. Siapalah manusia ni, saya pun tak kenal. Tak apa, kita serahkan pada Allah SWT, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat jadi berbalik pada cerita tadi, kalau kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT, pertamanya kita kena jaga kena jaga hubungan. Seperti yang kita sebutkan tadi, mukmin itu seorang mukmin dia akan tidak dianggap seorang itu seorang yang beriman kepada Allah SWT selagi mana dia tidak mengasihi sahabatnya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri, kan? Jadi sebab itulah apa yang berlaku di Palestin itu satu perkara yang sangat-sangat maknanya luar biasa, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat orang kata di luar daripada apa yang kita boleh fikirlah. Maknanya pembunuhan yang berlaku memang langsung tidak orang kata tidak ada belas kasihan. Mana dia buat macam binatang, bom, runtuh bangunan, manusia ramai mati. Langsung tak ada rasa belas kasihan. Dan kita tengoklah yang mati tu ada kanak-kanak, yang mati tu orang perempuan, orang tua yang tidak ada, orang yang kata tidak ada tak ada kesalahan apa-apa, kan. Jadi itulah yang berlaku. Jadi kita kena rasa sahabat-sahabat. Kalau tak rasa, itu ada masalah dari sudut keimanan kita kepada Allah SWT, sahabat-sahabat. Baik. Saudara Zaidi Muhammad, forex trading itu haram? Yes, betul. Forex trading itu adalah haram. Okey, memang kita tahu. Dan benda ni sebenarnya telah pun lama dah lama
kita telah pun wawarkan benda ni. Okey, saya pun banyak video-video saya yang menyentuh tentang forex trading ni, dan ia memang apa nama ni, memang orang kata satu perkara yang kita rasa risau jugalah, sebab ramai orang-orang Islam yang terlibat dengan perkara ini kan. Alright. Jadi sebab itulah bila terlibat dengan satu perkara yang haram, jadi kita tidak boleh mengatakan dia halal. Sahabat-sahabat saya forex traders sangat marah dengan saya. Tak tahulah yang ni yang buat fitnah berbagai-bagai ni, tak tahulah daripada mana datangnya tiba-tiba buat tuduhan berbagai-bagai. Tapi tak apalah, kita redalah manusia ni di berbagai-bagai. Okey, kita anggap itu sebagai cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita nak berdakwah, nak menyampaikan Islam, akan ada syaitan-syaitan, iblis-iblis yang akan mengganggu. Ya, ini di antara iblis lah yang mengganggu ni. Kita nak bagi ceramah, nak bawa berikan kesedaran kepada umat Islam. Ada iblis-iblis, syaitan-syaitan yang akan mengganggu. Tapi memanglah sebagai manusia kita akan terganggu lah bila ada mesej-mesej yang begini dekat live kita kan. Tapi tak apa, kita serahkan kita kepada Allah SWT. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okey. Jadi kita serahkan kepada Allah SWT. Baik. Jadi berbalik pada forex trading tadi. Jadi kalau kita sudah terlibat dengan forex trading, sahabat-sahabat, jadi berhentilah. Kita ada lagi masa untuk kita berhenti daripada terlibat dengan forex trading. Okey. Dan sebenarnya sahabat-sahabat kalau pun kita senang, kita kaya-raya dengan forex trading, dengan benda yang haram ni, sebenarnya bagi saya lah personally, saya dapat rasakan bahawa jiwa mereka tidak akan tenang. Jiwa mereka tidak akan tenang. Sebab apa? Bila terlibat dengan benda haram ni, jiwa kita akan rasa resah, gelisah. Tadi gundah gulana. Kita akan rasa, sebab kita tahu benda tu haram. Kalau benda tu tak haram, ataupun benda tu yang kita tak tahu haram, okey lain. Ini kita tahu haram. Seluruh ulama dunia mengatakan forex trading itu adalah haram. Ya, tiba-tiba kita meneruskan juga perbuatan tersebut. Jadi sebenarnya sahabat, bila kita buat satu benda yang haram ni, jiwa kita, kalau kita ada iman, dia akan rasa tak senang. Jiwa kita akan, sebab itulah cara kaedah untuk kita mengenali sama ada, ataupun hatta kata kita tak tahu benda tu haram, okey, kalau benda tu kita tak tahu haram, tetapi kalau sekiranya kita contoh kita buat satu benda yang salah, dan kita sebenarnya tak tahu benda tu salah apa, tapi kita rasa kita tak suka orang tengok perbuatan tersebut, maka itu tandanya adalah dosa. Itu kaedah yang secara fitrahnya Allah Taala letakkan dalam jiwa manusia ni. Dia tak suka orang tengok benda yang buruk berlaku pada dia lakukan. Maknanya dia nak buat, dia buat sorok-sorok, dia sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang tahu, dan sebab tu dia tidak akan dedahkan perbuatan jahat dia, walaupun sejahat mana pun dia tidak suka mendedahkan. Kenapa? Kerana jiwa manusia macam tu. Jadi sebab itulah kalau kita buat satu benda dan kita takut adik kita tahu ke, anak beranak kita tahu ke, suami tahu ke, isteri tahu ke, kita tak suka buat benda tu, takut orang tahu, maka itu sebenarnya adalah dosa. Itu kaedah untuk kita tak tahulah bagaimana benda tu. Jadi sebab itulah bila kita terlibat dengan dosa, contohnya macam sahabat-sahabat yang tanya tadi pasal forex trading kan, bila buat benda yang haram, memang dia akan rasa jiwa tak tenang. Buat jiwa tak tenang sebab apa? Sebab benda yang haram ni dia benda yang kotor. Bila masuk dalam tubuh badan kita, dia akan mengganggu emosi kita, mengganggu minda kita, mengganggu ketenangan kita. Jadi itu biasa berlaku. Jadi sebab itulah bagi saya, walaupun mungkin duit juta-juta, jadi itu semua tidak ada arti sebenarnya. Sebab tu kita kena elakkan buat, walaupun kita contohnya orang yang gajinya kecil, gaji katalah 1,500, gaji minimum, tapi dia buat itu dengan kerja dia, dengan cara yang halal, tidak terlibat dengan benda yang haram, jiwanya jauh lebih tenang daripada orang yang mungkin duitnya juta-juta tapi dia tidak mendapatkan hasil itu daripada benda yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sebab benda haram ni dia benda yang kotor, benda yang jijik, benda yang dimurkai Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah SWT, dilaknat oleh para malaikat. Macam mana kita nak hidup dalam suasana yang Allah Ta'ala benci dan marah kepada kita setiap masa, sahabat? Jadi sebab itulah kita kena elakkan daripada terus-menerus berada dalam keadaan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, sahabat-sahabat, kita berbalik kepada tadi ada sahabat tanya ada sahabat tanya berkaitan dengan tengok soalan sikit. Okey, ada soalan ni. Ustaz, bagaimana hukum spekulasi dalam jual beli emas? Okey, speculation ni dia berlaku biasanya orang yang terlibat lah. Biasanya kalau kita kecil-kecil ni, orang yang kecil-kecil, kalau orang kata small investor ni, dia tidak memberi kesan apa-apa kan. Kalau dia buat spekulasi apa-apa pun. Spekulasi kata nak perang, contohnya. Spekulasi kata harga emas akan jatuh ataupun akan naik. Itu berdasarkan spekulasi semata-mata. Dia sebenarnya, kalau kita memang tidak boleh memberi apa kesan, tapi kalau sekiranya yang investor yang besar-besar yang sekali beli contohnya juta-juta, itu mungkin boleh memberi kesan kepada harga emas lah. Tetapi secara umumnya bagi saya lah, saya melihat bahawa memang banyak contohnya saham sendiri pun dia banyak terlibat dengan spekulasi kan, kalau kita tahu kan. Bila dengar cerita pasal nak berlaku bencana contohnya, kata contohnya akan ada satu virus baru contohnya. Itu semua spekulasi yang belum tentu lagi berlaku, tapi dia akan memberi kesan kepada harga emas, harga saham dan sebagainya. So bagi saya, kalau kita sengaja create cerita yang cerita pun tidak lagi pasti, apatah lagi kalau cerita tu langsung cerita yang palsu yang sengaja direka dengan semata-mata untuk kita untuk supaya harga saham, harga emas, harga kripto naik dan sebagainya, bagi saya itu adalah satu perkara yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak, kerana dia melibatkan satu bentuk penipuan, eksploitasi dan sebagainya. Jadi kita nak supaya harga tu, memang kita tahu bahawa harga komoditi ke harga apa-apa benda pun, saham ke apa benda semua sekali, dia akan naik bila demandnya tinggi. Bila ada demand. Sebab itulah kalau kita tengok hari ni, kalau kita tengok saham-saham, okey, bila saham tidak ada demand yang tidak tinggi, maka harga dia akan jatuh. Okey, sama juga dengan emas. Bila orang semua beli emas, maka harga emas akan tinggi. Sama juga sekarang ni, bila orang semua nak beli beras, harga beras jadi tinggi sebagai contoh kan. Jadi sama juga dengan kripto pun sama Jadi bagi saya, kalau sengaja dibuat spekulasi semata-mata untuk supaya harga emas naik, maka hukumnya bagi saya adalah dilarang di dalam Islam. Okey, ini bukan fatwa, ini pandangan peribadi saya, sebab dia membentuk penipuan. Maknanya dia bukan real, bukan di atas demand orang nak beli emas kerana sebab-sebab tertentu. Contoh, kita beli emas, biasanya kita simpan untuk pelaburan masa depan, masa yang long term lah. Biasanya kita beli macam tu. Kita beli bukan kerana ada spekulasi mengatakan bahawa harga emas akan naik, maka masa tu kita beli. Tak. Biasa kita beli, contoh saya beli emas kerana saya rasa emas ini adalah satu kaedah pelaburan jangka panjang yang sangat bagus, sebab dia sangat stabil. Contohnya kan. Jadi emas ini adalah satu kaedah yang sangat bagus, sebab dia orang kata kalis inflasi kan. Kalis inflasi. Sebab kalau kita simpan duit contohnya 100,000 10 tahun yang lepas, sekarang 100,000 sudah mungkin nilainya sudah menjadi mungkin kurang daripada 100,000 sebab inflasi, masalah harga barang naik, kos sara hidup naik dan sebagainya. Tapi kalau kita simpan emas 100,000 kata 10 tahun yang lepas, kerana mungkin harga emas sudah meningkat, mungkin bukan 100,000 lagi, mungkin dah jadi 200,000 sebab peningkatan harga emas. Jadi emas ni beli bukan berasaskan kepada spekulasi, tapi lebih kepada kesedaran kita, keyakinan kita bahawa emas adalah salah satu kaedah pelaburan yang sangat baik. Dan kalau kita pernah dengar kisah di zaman Nabi SAW, seorang sahabat diberikan 1 dinar oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk membeli seekor kambing. Tapi sahabat ni dia jenis orang kata business minded sikit. So dia pergi, dia bincang-bincang, dia boleh dapat 1 dinar dengan dapat 2 ekor kambing. 1 dinar dapat, ini kan cerdik dia lah, kehebatan dia untuk nego dan sebagainya. Okey, lepas tu dia pun balik. Sampai tengah jalan ada orang nak beli kambing. Dia pun jual 1 ekor kambing. Okey. So dapat balik 1 dinar. So dia pun balik jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, okey, ini emas, ini 1 dinar yang Tuhan bagi pada saya, dan ini 1 ekor kambing. Jadi Nabi pun sangat hairan lah.
dan Nabi mendoakan mendoakan keberkatan bagi sahabat tersebut dan juga orang yang menjual tu kan. Jadi ini menggambarkan bahawa emas ni salah satu daripada pelaburan yang sangat baik. Jadi sahabat-sahabat, untuk berniaga emas ataupun untuk menyimpan emas sekarang dia ada dua kaedah. Okey, satu kaedah kita pergi kedai emas, kita beli emas dan simpan. Itu satu kaedah yang sangat bagus yang mana kita boleh tengok sendiri emas itu. Satu lagi kaedah ialah menggunakan emas, dia panggil emas digital. Emas digital ni banyaklah yang ada sekarang di market, antaranya kalau saya sendiri saya terlibat dengan quantum metal. Jadi kalau sahabat-sahabat yang berminat dengan quantum metal, nak join quantum metal, nak simpan emas secara digital, okey, boleh klik dekat bio saya. Okey, insya-Allah boleh kita sama-sama berbincang, ya, boleh kita sama-sama berkongsi ilmu dan pengalaman sedikit sebanyak yang untuk menyimpan secara digital. Okey. Apa kelebihan menyimpan emas secara fizikal dan digital? Okey. Secara fizikal jiwa kita lebih tenanglah. Jiwa kita lebih tenang, tapi kalau emas yang kita ada tu sikit. Kalau emas yang kita simpan itu banyak, dia tidak jadi tenang. Sebab apa? Sebabnya jiwa kita akan, orang kata, gundah gulana. Kita akan risau. Contohnya lah, kita simpan sikit, dah ada 1 kilogram emas. Dah ada 1 kilogram emas. Okey, contohnya. Okey, baik. Sekarang ni kita nak simpan kat mana emas ni? Kita nak simpan kat rumah, takut datang mencuri. Pun kita pun nak bawa takut kena rompak. Jadi itu jadi dilema. Itu di antara dilema orang yang menyimpan emas secara fizikal. Baik, sahabat. Apa beza emas fizikal dengan digital? Okey, fizikal memang kita boleh nampak depan kita. Oh, seronoknya. Wah, ada 1 kilo lah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Itu kelebihan dia lah, seronok kita boleh pegang kan, kita boleh tengok. Memang cantik, emas ni memang cantik. Allah Ta'ala jadikan emas ni sangat cantik kan. Baik, cuma dari sudut yang lain, dari sudut keselamatan lah. Artinya dari sudut keselamatannya kita akan merisau. Kalau kita nak, bolehlah, maksudnya kalau kita nak beli contoh peti besi kos balik kan. Ada kos dia pula kan. Jadi kalau boleh kita dalam apa-apa pelaburan pun kita cuba nak orang kata minimize the cost. Kita cuba minimaskan the cost kan. Kalau boleh jadi kalau kita boleh menyimpan emas jumlah yang sama dan boleh memberi keuntungan yang sama tapi lebih selamat, maka kenapa kita tak guna kaedah itu? Sebab apa? Kita beli emas banyak-banyak. Contohnya, sahabat-sahabat beli sampai 1 kilogram. Untuk apa simpan emas beli banyak? Untuk dijadikan sebagai satu bentuk pelaburan kan. Betul So bila melabur, kita nak pelaburan itu maksudnya kita simpan dalam tempoh yang lama, kemudian bila harga emas naik kita jual. Okey, sebenarnya sama saja dengan emas digital. Okey, emas digital mempunyai nilai yang sama, okey, tetapi tidak ada risiko kehilangan, tak ada risiko kena rompak, tidak ada risiko kena curi. Tapi matlamat sama. Matlamat adalah untuk kita beli masa harga murah dan jual harga mahal. Contoh, kita ada emas digital, nilai dia maknanya berat dia 1 kilogram. Sama macam emas fizikal yang kita ada kat rumah tu. Emas digital kita simpan di satu tempat yang orang kata kalau dalam quantum metal contohnya kita ada insurans, kita disimpan di tempat yang selamat. Kemudian kita tak perlu bawa ke sana kemari, kita je bawa handphone saja. Handphone kalau kita nak duit, kita boleh keluarkan bila-bila masa. Kita boleh jual. Contohnya kita nak jual 2-3 gram, kita boleh jual. Company akan beli balik. So matlamat sama dan dia lebih selamat. Sebab tu saya sebenarnya, walaupun saya dah terlibat dengan quantum metal dah lebih kurang 3 tahun, saya tak pernah pun claim yang fizikal. Sebab saya rasa tak ada keperluan. Sebab saya simpan emas adalah untuk mengambil manfaat daripada harga dia yang naik. Bila dia naik, saya jual. Okey, dan jual online. Tak perlu pergi kedai emas nak jual kan. Hari Minggu pula nak jual. InsyaAllah, kecuali kalau hari Minggu biasanya ada masalah sikit lah. Sebab dia pejabat tutup. So nak beli boleh, tapi nak jual tak boleh hujung minggu. Tapi secara umumnya, kalau hari selain daripada hari Sabtu Ahad, kita boleh maknanya mengeluarkan duit kita, tak ada masalah. Dalam masa 2-3 hari dah, atau 4-5 hari macam tu dah masuk duit dalam akaun kita. So matlamat boleh dicapai tanpa kita perlu mendedahkan diri kita kepada risiko dicuri, dirompak dan sebagainya. Jadi sebab tu saya kalau tanya emas mana yang saya pilih, saya lebih suka digital berbanding dengan emas fizikal. Dan emas digital ni bukan digital kosong-kosong, sahabat-sahabat. Emas yang saya beli 1 kilogram tu, emas saya sebenarnya ada dekat quantum metal. Bukan emas digital saja-saja. Dia ada. Emas tu mesti ada. Sebab kalau tak ada emas, maka hukum jual beli itu tak sah.
Sebab itulah kadang-kadang dekat quantum metal berlaku apa yang berlaku ialah apabila satu ketika, contohnya hari Minggu kita nak beli, kalau harga emas turun, biasanya orang akan banyak beli. Bila orang banyak beli, maka dia kehabisan stok. Jadi kalau kita kata kalau emas digital saja-saja, dia tak ada money, tak ada emas fizikal yang sebenarnya tak ada, maka kenapa nak jadikan dia sebagai, kenapa nak out of stock? Kan jual je lah sebab digital kan. Tapi tak, dia tak boleh jual kecuali emas tu memang wujud dan ada dekat dalam stok di quantum metal. Barulah mereka akan jual. Kalau tak, mereka tak boleh jual. Kalau jual juga, maka dia tak patut syariah. Jadi itu cerita dia, kan? Ini bukan nak kempen, nak kongsi je. Jadi sahabat-sahabat banyak, kita ada juga public go dekat luar sana, dan macam-macam lah, banyak lagi company-company lain yang juga buat berdagang dengan yang terlibat dengan emas. Dia boleh pilih mana-mana yang sahabat-sahabat sesuai. Tapi kalau nak bersama saya dengan quantum metal, saya pun sekarang dah full time. Dah full time sebab saya dah pencen dan saya lebih bebas. Okey, kalau dulu kalau hari tidak selain pada hari Minggu saya tak boleh nak buat promosi. Hari ini sekarang bermulai besok 16 hari bulan 10, saya dah bebas sebebas-bebasnya. Saya boleh promote 24 jam emas. Dan juga untuk sahabat-sahabat, maklumat sahabat-sahabat juga, saya ada sahabat-sahabat tanyalah. Okey, doktor bila dah pencen, apa projek dia, nak buat apa? Apa perancangan? Okey, saya kata sebenarnya saya banyak projek. Cuma projek ni tak pastilah sama ada dia dapat menghasilkan duit atau tak. Kalau masa kita kerja, hari Minggu kita tidur pun duit masuk. Sebab gaji bulanan kan. Tapi kalau bila dah pencen ni, pencen pula tak ada banyak sangat. Jadi saya kena kerja. So kerja saya lebih berat lah berbanding dengan masa makan gaji kan. Sebab bila kita kerja, kita berniaga, okey, dia kena bekerja setiap masa. Orang kata kena setiap hari kerja lah. Maknanya kalau tak kerja hari tu, mungkin hari tu tak masuk. Bahkan kadang-kadang kita kerja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu pun kadang-kadang duit tak masuk juga. Itu risiko orang berniaga lah. Tapi saya rasa seronok sebab saya memang orang kata seronok berniaga. Saya suka berniaga dan business is my passion. Ini selalu saya sebut kat pelajar-pelajar saya. Teaching is my hobby. Mengajar itu sebagai pensyarah, itu hobi saya. Saya suka mengajar. Saya suka bersama dengan pelajar. Saya suka buat research. Tapi dia bukan passion saya. Kalau passion saya akan terus berada di bidang akademik lah. Tapi saya memang itu sebagai hobi saya. Tapi hobi bukan bermakna kita buat sambil lewa, tak. Hobi kita akan buat sepenuh hati kerana kita enjoy doing it. Kita suka, kita seronok kan. Tapi passion ni berbeza sebab apa? Passion ni dia sentiasa berada dalam kepala otak kita. Kasar sikit berada. Maknanya kat mana pun kita pergi, kita akan fikir. Kita tengok orang ni, ni duit banyak ni. Macam mana nak buat supaya duit ni termasuk dalam poket kita. Duit dia dalam poket dia kan. Duit dia dalam poket dia. Tapi macam mana kita nak fikir macam mana duit dalam poket dia termasuk dalam poket kita pula. Ini orang bisnes ini passion. Dia sentiasa berfikir. Jumpa siapa-siapa pun dia akan fikir, ini ada potensi ni. Ini nampak bagus ni. Ini boleh join ni. Boleh ajak contohnya. Jadi itu passion sahabat-sahabat. Tapi kalau bab mengajar, saya tak fikir setiap masa. Tapi bisnes memang saya fikir setiap masa. Di mana saya pergi, dalam keadaan mana saya duduk, duduk kat rumah ke, duduk pergi mana-mana pun, duduk atas kenderaan ke, sentiasa otak berfikir macam mana nak cari klien baru. Dan juga selain daripada emas memang jadi full time saya bersama quantum metal, dan saya juga baru aktifkan semula etika takaful. Saya pun sebenarnya ejen etika takaful. Okey, itu pun saya akan buat sepenuh masa juga. Dan selain daripada itu, projek saya juga adalah penulisan. Saya pun menulis. Okey, dan juga saya juga publisher. Saya menerbitkan buku. Dan sahabat-sahabat nak terbitkan buku boleh hubungi saya. Okey. Dan projek yang keempat adalah projek peguam syar'i. Tapi ini projek yang terakhir lah. Saya dah lulus diploma peguam syar'i dan dah buat permohonan untuk jadi peguam dekat Kelantan. Setakat ni belum ada jawapan lagi. Dan dia sebagai backup plan lah. Jadi saya bukan tidaklah berasa, sebab saya sebenarnya sahabat-sahabat kalau boleh saya kongsikan, saya ni jenis orang yang suka duduk kat rumah. Saya tak berapa suka sangat pergi jumpa-jumpa orang. Sebenarnya tak berapa suka. Saya suka duduk kat rumah macam ni. Duduk buat TikTok, buat live dekat TikTok, live dekat Facebook, live dekat YouTube dan sebagainya.
tetapi masuk. Duit masuk juga. Duduk kat rumah tapi duit masuk. Lebih saya sukai daripada saya keluar. Kalau nak keluar jumpa orang, kalau memang itu kerja, memang saya tak berapa suka. Saya lebih suka duduk kat rumah. Duduk di rumah boleh buat duit. Sahabat-sahabat Bahkan kalau nak share sahabat-sahabat saya punya bisnes dalam counter metal. Sekarang ni ada lebih kurang 500 orang lah di bawah saya, bawah tim saya. Tetapi semuanya itu 90% ataupun 95% adalah terhasil daripada ni online. Bukan saya jumpa orang pun. Cuma beberapa orang je saya jumpa, yang lain semuanya online. Jadi nak cerita dengan sahabat-sahabat sebenarnya, kalau kita memang serius nak buat duit, sebenarnya kita tak perlu jumpa orang pun. Kita tak perlu keluar rumah pun. Duduk kat rumah. Duduk kat rumah, lepas contohnya sahabat-sahabat kalau boleh spend 1 jam sehari pun, dia akan memberikan bagi saya dia akan memberikan pulangan yang sangat lumayan. Contoh sahabat-sahabat join takaful ke, jadi ejen. Ejen sekarang ni kita tak jumpa dah. Kita buat telefon, buat appointment untuk buat Zoom. Kita Zoom, dalam Zoom kita tunjukkan semua. Contohnya sekarang semua boleh berlaku secara online. Jadi tidak ada alasan untuk kita kata duit tak cukup dan sebagainya, sebab rezeki Allah Ta'ala itu sangat luas, sahabat-sahabat. Boleh kita usahakan walaupun kita tak keluar. Dan jangan jadikan alasan bahawa saya tak ada modal nak berniaga. Tak perlu modal, sahabat-sahabat. Berniaga sekarang tak perlu modal. Yang paling mudah sekali berniaga adalah secara online. Pergilah cari produk siapa-siapa, yang mana-mana kawan-kawan yang ke mana, buat affiliate ke boleh, buat dropship boleh. Macam-macam perniagaan yang kita boleh buat secara online, tak perlu ada modal pun. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, saya nak galakkan sahabat-sahabat, kalau kita dah ada kerja, walaupun kita rasa kerja kita dah secure, kita kerja kerajaan ke, kita kerja swasta, tapi jangan seronok sangat. Don't take things for granted. Orang putih kata kan. Janganlah kita terasa yakin sangat dengan apa yang kita ada sekarang, sebab apa yang kita ada sekarang dia tidak kekal selama-lamanya. Contoh saya lah. Tak kekal Saya kalau boleh lah, kalau ikutkan gajinya, alhamdulillah dekat USIM dan ada pun actually peluang untuk saya sambung kontrak. Saya pun dah memohon pada asalnya, dah mohon untuk kerja dekat USIM balik dengan kontrak, dan telah pun recommended by dekan. Dekan pun dah bagi orang kata rekomendasi lah. Recommendation untuk support application saya, dan keperluan pun dah ada dekat fakulti untuk saya mengajar, tapi saya buat keputusan untuk tidak sambung kerana passion saya dalam perniagaan, bukan dalam mengajar. Mengajar adalah hobi. Jadi sahabat-sahabat, jangan bergantung kepada hanya satu bentuk income saja, sebab dia sangat risiko. Contohnya macam saya ada lagi orang kata 8 orang lagi. Saya ada anak 16. So 8 dah lepas, alhamdulillah, dah grad. Dah ada kat UIA, ada dekat Jordan, dah ada Mesir dan bagai-bagai. Alhamdulillah dah grad. Dan ada 8 lagi. 7 lagi masih bersekolah, 1 lagi baru umur setahun 2 bulan. Itu tanggungan saya. Jadi sekarang saya dah pencen. Jadi bila dah pencen, artinya kita rasa kita nak kerja sebab kita ada keperluan. Duit diperlukan setiap bulan. Untuk makluman sahabat-sahabat, belanja saya sebulan perlu ada sekurang-kurangnya RM10,000. RM10,000 untuk maintain 3 buah rumah. Itulah belanja terpaksa saya cari macam mana pun, by hook by crook, orang kata kena cari duit RM10,000 sebulan untuk maintain 3 buah rumah. Dengan anak-anak, dengan isteri-isterinya. Itu satu tugasan yang berat, tapi insya-Allah rezeki Allah Taala itu sangat luas. Insya-Allah kita akan, walaupun tak bekerja, insya-Allah saya yakin Allah Taala sediakan rezeki buat saya dan juga keluarga, insya-Allah. Jadi tapi kena kerja lebih lah. Kena kerja lebih sikit lah. Tapi kerja yang menyeronokkan. Bagi saya duduk sini, duduk dekat depan telefon, macam ni, buat live. Bagi saya menyeronokkan. Berkongsi satu benda yang baik dengan sahabat-sahabat, dan sahabat terima. Maka sebagai imbuhannya saya dapat sesuatu. Sahabat-sahabat join, saya kata, saya cerita tentang emas, kebaikan menit emas. Dan saya kata, okey, kalau nak bersama saya, sahabat-sahabat boleh join. Klik dekat link dekat bio saya, boleh join saya, dan kita akan berbincang, kita akan berikan penerangan, dan kalau sahabat masuk, sahabat dapat manfaat, saya pun dapat manfaat. Jadi menyeronokkan duduk kat rumah je. Duduk kat rumah, tak perlu sibuk-sibuk pergi keluar, tak perlu nak cari parking, tak perlu nak berpanas-panas kan.
Contohnya kat rumah je. Jadi bisnes boleh dibuat daripada rumah. Sama juga dengan Etika Takaful, saya juga join Etika Takaful, dan juga publishing, saya juga menulis dekat rumah, saya enjoy menulis kan. Dan dalam bila menulis, sahabat-sahabat nak menulis pun boleh hubungi saya, nak publish e-book pun boleh, saya boleh tolong publishkan, nak publish buku yang fizikal pun boleh sebab saya juga adalah publisher. Dan yang keempat tadi, projek saya adalah peguam syar'i. Cuma peguam syar'i bukan kata main punya job lah. Dia kalau saya rasa terpaksa buat, saya buatlah. Tapi bukan orang kata main punya planning lah. Okey. Jadi itulah beberapa, dan sebenarnya saya berminat juga untuk involve dengan property nak jadi ejen property. Cuma saya rasa kalau property ni agak memenatkan dengan usia sekarang ni, dah mencecah 60 tahun, nak pergi, nak keluar, nak view rumah dan sebagainya, mungkin agak renyah sikit, mungkin saya hold lah. Kecuali kalau ada sekali-sekala rasa nak tengok rumah yang katalah ada listing harga rumah 1 juta, ada orang minat nak pergi, mungkinlah orang kata kalau tengok rumah, kalau beli rumah, jual rumah 1 juta tu berbaloi lah kan. Kalau dapat 3%, dapatlah 30,000 satu rumah kan, okeylah kan. Tapi kalau untuk yang daily punya kerja ni, memang saya fokus kepada 2-3 bisnes lah. Mas Quantum Metal, Etika Takaful dan juga penulisan. Jadi itu basically 3 kerja ataupun 3 bisnes yang saya akan terlibat lah sepanjang saya pencen ini. Okey sahabat-sahabat, panjang pula cerita kita pasal Mas. Biasalah orang bisnes macam tu sahabat-sahabat, minta maaf lah. Bila orang bisnes dia ada poin, dia akan masuk poin dia lah. Itu tak boleh nak buat apa lah. Orang berniaga memang macam tu. Bukan mengambil kesempatan, cuma berkongsi. Berkongsi apa ni? Peluang. Berkongsi peluang. Gigamed tuan masih invest. Okey, Gigamed saya masih lagi. Modal saya pun banyak juga, ada lebih kurang 10,000 USD. Cuma saya dah buat keputusan, saya tidak akan promote Gigamax, dan sekarang dah jadi Teramax. Okey, sebab apa? Sebab saya nak buat bisnes yang orang kata bisnes yang tidak ada banyak kontroversial. Bisnes yang tak ada banyak kontroversi, yang mana dengan sebab kontroversi itu saya pernah dipanggil, nak cerita sahabat-sahabat, saya pernah dipanggil oleh Vice Chancellor VC saya masa saya kerja dekat USIM, dia pernah dipanggil. Kenapa? Kerana ada orang namanya Alwi, saya sebut namanya Alwi sahabat kita ni, Alwi ni dia tag USIM. Dia kata tengok ni, Prof ni pun, Profesor USIM ni juga terlibat dengan Gigamax. Jadi saya kena panggil lah. So bila saya explain, jadi VC faham lah. Sebenarnya apa yang saya buat, Gigamax bukanlah dia bercanggah dengan undang-undang. Cuma dia memang ada security alert, SC alert. SC alert sebenarnya bukanlah benda tu illegal. Benda tu tidak illegal. Cuma dia tidak berdaftar di Malaysia. So bila tidak berdaftar di Malaysia, kalau dia satu bentuk pelaburan, yang melibatkan pembelian, penjualan saham ke apa benda ke lah, kripto ke, kalau dia tidak berdaftar kat Malaysia, memang SC akan letakkan alert supaya semua orang berhati-hati. Jadi SC nak kata apa? Nak kata okey, ini tidak berdaftar kat Malaysia. Jadi kalau you all nak join juga, itu terpulang. Jadi kalau apa-apa berlaku, bila-bila apa-apa yang berlaku, tanggung sendirilah. Itu kisah dia. Kalau apa-apa berlaku, tanggung sendiri. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan SC. Sebab itulah hobi sendiri pun top 20 top 20 yang terlibat dengan sebagai exchanger yang menjual beli cryptocurrency pun diletakkan di bawah SC alert juga. Sebab apa? Sebab dia tidak berdaftar kat Malaysia. Itu je isu dia. Cuma oleh kerana dia tidak berdaftar kat Malaysia, dia agak menjadi satu isu yang kontroversial. Jadi saya memang buat keputusan untuk Gigamax, Teramax, saya tidak akan membuat promosi seperti mana yang saya buat sebelum ni lah. Bahkan saya punya video-video yang terdahulu pun yang terlibat dengan Gigamax ni, saya pun telah pun delete. Sebab dia pun mungkin ada konflik juga dengan bisnes-bisnes lain yang saya buat. Kerana dia memberi kesan. Contohnya dalam Quantum Metal. Jadi bila saya terlibat dengan Gigamax yang kontroversial ni, dia akan boleh menjejaskan juga, sebab saya juga terlibat dengan Quantum Metal. Jadi saya tak nak terlibat dengan benda-benda yang ada kontroversial. Tapi personally saya masih lagi berada dalam Gigamax.
Saya masih lagi berkeyakinan dengan Gigamed. So far, alhamdulillah banyak perubahan telah berlaku. Tapi untuk promote, untuk buat video, saya tak akan buat. Tapi kalau sahabat-sahabat tanya kat sini, saya ceritalah juga. Saham FOMC patut syariah tak? Okey, saya tak pasti sahabat-sahabat. Saya tak pasti FOMC ni saham apa benda. Okey, kena tengoklah kalau kita pergi dekat kalau kita menggunakan apa-apa platform lah. Okey, platform yang disediakan. Kalau dulu saya guna Maybank. Okey, kita dapat tahu kalau kita tengok dia ada tulis dia ada tanda kecil bulat dekat apa nama ni, nama company saham yang kita beli tu dia ada kecil. Itu patut syariah. Kalau tidak ada tu maka FCPO. Okey, FCPO. Okey. FCPO berdasarkan kepada pandangan beberapa pakar syariah. Mereka mengatakan dia adalah harus. FCPO adalah harus adalah harus. Walaupun dia kita tengok dia basically dia adalah dia panggil apa FCPO crude oil punya ni, dia punya Allahumma salli apa istilah dia. Saya tak ingat apa istilah dia. Tapi berdasarkan pada apa nama ni, apa yang saya tengok ada ulama yang mengharuskan FCPO. Jadi apa alasannya wallah alam. Okey. Saya pun tak tahu kenapa alasannya yang diberikan, tapi ada ulama mengharuskan FCPO. Quantum meter so far tidak ada isu syariah. So far dah berada di tidak ada isu. Setakat ni belum ada mana-mana lah. Saya tak jumpa lagi mana-mana fatwa daripada mana-mana mufti ke yang mengatakan quantum meter ni tidak patut syariah, dan kita pun ada penasihat syariah sendiri. Okey, dan tidak ada isu. Setakat ni tidak ada isu. Tidak ada isu. Okey, sahabat-sahabat. Jadi kalau nak sahabat-sahabat nak tahu tentang quantum meter, boleh hubungi saya, boleh klik dekat link, boleh masuk dalam group, ataupun boleh boleh contact saya personally, boleh DM saya. Okey, insya-Allah saya boleh ceritakanlah. Okey, siapa-siapa yang berminat okey, macam yang saya sebutkan tadi, sahabat-sahabat, walaupun dah ada gaji 4-5 ribu, 10 ribu sebagainya, don't take things for granted. Okey. Saya pun dulu gaji pun macam tu juga, lebih kurang, tapi masih lagi saya buat bisnes. Okey, masih lagi terlibat dengan quantum meter, masih lagi terlibat dengan etika, takaful dan sebagainya. Kenapa? Kerana saya tak nak sesuatu yang tidak baik berlaku kepada keluarga saya. Sebab kalau contohnya kita tiba-tiba sakit ataupun terlibat dengan kemalangan, waliyazbillah, kemudian kita lagi tak mampu lagi bekerja, maka automatically majikan kita akan minta kita berhenti, ataupun kita akan berhentikan kita bagi tempoh tertentu. Jadi bila kita berhenti, maka sumber pendapatan kita akan hilang. So macam mana, apa yang akan berlaku kepada, kalau kita ada saving banyak tak apalah, tapi berapa lama saving itu akan kekal. Jadi sebab tu saya amat menggalakkan sahabat-sahabat untuk terlibat dengan bisnes yang tidak memerlukan modal yang besar. Bahkan ada bisnes yang tidak melibatkan modal pun. Buat sesuatu, walaupun dah gaji 10 ribu, membuat, do business. Okey. Kalau pun tak nak, contohnya katalah sahabat-sahabat duit dah rasa cukup, okey. Tapi dan rasa cukup okey, baik, tak apa. Kerjalah, carilah duit tambahan. Kalau tak nak guna untuk kita, gunalah untuk orang-orang yang mungkin memerlukan. Contoh, gaji dah 10 ribu, rasa dah cukup dah untuk keluarga pun dah okey, kereta pun dah lepas, rumah dah lepas. Okey, tapi ada peluang untuk jana pendapatan yang lebih. Okey, pergi gunakan. Gunakan platform yang ada. Contoh, join quantum metal ke, join takaful ke sebagai ejen. Okey, dapatkan income dan gunakan income yang ada itu untuk invest, untuk bukan untuk invest, untuk infak di jalan Allah SWT, menambahkan orang kata amal soleh kita. Okey, the quantum metal tu apa, boleh explain secara detail. Okey, Al-Imam. Okey tuan, quantum metal adalah syarikat yang terlibat dengan emas lah. Terlibat dengan emas. Mereka jualah pengedar emas, mereka adalah supplier emas kepada bank-bank, antaranya bank muamalat. Okey, quantum metal dah lama ada di dalam Malaysia ni. Cuma untuk kaedah yang kita buat sekarang, menjual emas secara digital ni baru lebih kurang 2020 tak saya.
Ya, 2020 lebih kurang ataupun 2019 macam itulah. Biarkan 4 tahun baru mula menggunakan kaedah menjual emas secara digital. Okey. So ini syarikat kontimeter dan dia adalah patuh syariah. Semua kita ada 4 produk. Okey, ada 4 produk semua. Okey. Doktor punya view semua okey sebab post pasal Palestin. Okey. So far okey, saya tak kisah sangatlah sahabat-sahabat. Kalau kadang-kadang ada juga kena blok pasal Palestin dan sebagainya, tapi saya teruskannya lah. Teruskan juga. Betul. Kalau cerita pasal setakat ni saya tidak ada postkan video-video yang berperang tu, tak ada. Saya cuma buatkan contoh background dia macam tu. So far tak ada masalah. Okey, baik. Berbalik kepada kontimeter ni, ada 4 produk kalau boleh saya ceritakan. Okey. Produk yang pertama ialah Gold, dipanggil GSA, Gold Saving Account. Gold Saving Account ni macam contoh macam ni lah. Kita ada duit lebih. Instead of kita simpan dekat bank, kita simpan dekat kontimeter. Dan contohlah, kita katalah gaji sahabat-sahabat ada katalah 3,000. Okey. So 3,000 ni biasa setiap bulan tak habis lah. Memang ada saving setiap bulan, katalah RM300 setiap bulan. Okey, biasanya yang 300 tu kita letak dalam bank. Okey, apa dia punya kesan negatifnya kalau kita letak dekat bank, dia mudah kita ambil. Biasa kita kata nak saving kan, tapi bila rasa alamak hari ni nak makan biryani kambing lah. Contohnya. So duit dah habis. Duit peruntukan sebenarnya dah habis. Kita ada peruntukan. Sebab tu contohnya kita ada peruntukan. Daripada 3,000 tu 2,700 memang just nice untuk duit dapurnya, literate-nya, dengan bayar kereta, bayar rumahnya dah cukup, contohnya lah. Jadi kita tak nak belanja yang lain lah. Kita rasa nak simpan, kita letak dekat bank RM300. Tapi bila kita rasa nak makan biryani kambing contohnya, kita pun ambil yang 300 tu. Dekat keluarga ada 4-5 orang, habislah RM200. Tinggal RM100. Itu dia punya negative impact lah. Kekurangan dia kalau kita simpan dalam bentuk cash yang boleh kita keluarkan dengan mudah. Tetapi kalau kita simpan dengan kata 300, kita simpan dekat beli emas. Sebab dalam kontimeter sahabat-sahabat boleh membeli emas serendah RM10. Buka akaun, boleh beli emas RM10 je. Dan tak ada kedai emas yang jual RM10 kan? Tak ada. Tak ada kedai emas yang jual RM10. Biasanya RM200-300 lah 1 gram macam tu kan. Dia lah jual kan. Jarang jual RM10. Tapi boleh kata tak ada lah. Tapi dalam kontimeter sahabat-sahabat boleh buka akaun. Okey, boleh cek dekat bio saya, boleh join. Okey, boleh daftar secara percuma, boleh buka akaun RM10. Okey. Jadi kita katalah tadi yang 3,000, kita tak simpan duit sebab kalau duit ni mudah untuk kita belanja. Jadi apa kita buat? Kita akan guna 300, bila dapat lebih 300, terus kita beli ujung bulan je, kita keluar terus 300, kita beli emas, kita simpan emas. Maka itu adalah dipanggil Gold Saving Account. Gold Storage Account. Gold atau boleh kata Gold Saving Account lah. Mana simpan emas macam biasa. So kita pun simpanlah setiap bulan 300 kan. Setahun kita boleh simpan emas 3,600. Okey, baik. Kelebihannya adalah kalau berbanding dengan duit, kita simpan 3,600 setahun, kita boleh dapat kalau kita simpan dekat bank, tabung haji sebagainya, kita mungkin dapat sekitar 3% daripada tu. Jadi kalau beli 3% dia punya keuntungan sangat sedikit. Tapi emas ni dengan 3,600, so kalau emas tu harga mungkin boleh naik mencecah sampai 10% setahun. Itu biasa. Okey, so kita dah ada keuntungan di situ RM360 daripada 3,600 sekarang kita menyimpan emas. Jadi ini kelebihan emas. Itu Gold Storage Account. Baik. Daripada Gold Storage Account ni ada satu lagi produk yang sangat bagus, Zaidi, isteri saya suka beli dinama, cantik, bagus dia nak emas, bagus untuk beli dan simpan. Tapi bila cukup nisab dia kena bayar nisab dan haul dia kena bayar zakat lah. Sama juga kita simpan digital pun kena bayar zakat juga. Baik. Jadi itu produk yang pertama. Jadi produk yang kedua ini pun sangat menarik untuk sahabat-sahabat lakukan, sebab kita selama ni kita banyak belanja duit hangus. Contoh tadi kita sebutkan 2,700 daripada 3,000, 2,700 belanja. Okey, lebih baru beli emas 300. Jadi cara yang terbaik sebenarnya sahabat-sahabat yang saya pun baru tahulah. Kita sebenarnya jangan simpan selepas kita habis belanja baru kita simpan lebihan tu kita belanja, tak. Kita buat macam mana? Kita beli emas dulu 7,000. 3,000 tadi.
Macam mana pula tu? Kan? Mesti sahabat-sahabat tanya kan. Beli 3,000 dah, nak belanja macam mana? Tak. Kita ada gold convert account. Gold convert account ni, dia kaedahnya lebih kurang macam Ar-Rahnu lah konsep dia. So, kita beli emas bernilai RM3,000, kita letakkan dekat quantum metal sebagai cagaran. Marhun. Okey, bila kita letak dia sebagai cagaran, kita boleh keluarkan sehingga 85%. Okey, 85% daripada 3,000. Nanti saya kira berapa saya pun tak berapa cekap sangat ni. Matematik Okey, baik, kita tengok Ada sahabat-sahabat boleh bagi jawapan secara pantas? Okey, 3,000 kali 85%. Okey, kita dapat lebih kurang RM2,550. Okey, katalah kita kata tadi kita letak 300, katalah kita punya perbelanjaan hanya kita guna setiap bulan RM2,550. So RM450 itu balance, dan RM450 itulah kita beli emas. Okey, itu satu kaedah. Kita belanja, yang lebih kita beli emas. Okey, saya nak bagi tahu sahabat-sahabat kaedah yang lebih baik daripada itu, iaitu sahabat-sahabat beli emas dulu bernilai RM3,000. Daripada RM3,000, sahabat-sahabat gunakan gold convert account, keluarkan 85%, iaitu RM2,550. Artinya apa? Artinya kalau guna kaedah yang pertama, belanja dulu, okey, dah lebih baru simpan, sahabat-sahabat cuma boleh simpan emas setiap bulan RM450. Tetapi kalau guna gold convert account, sahabat boleh menyimpan emas sebanyak RM3,000 sebulan. Setiap bulan beli emas, setiap bulan emas. Kalau gaji RM5,000 beli emas dulu, keluarkan 85%, 85% tu boleh digunakan. So sekarang ni gaji RM3,000, keluar 85%, kita punya emas dah ada dekat quantum metal bernilai RM3,000. Okey. So RM3,000 ni sahabat-sahabat, okey, kita simpan, katalah dalam masa tempoh setahun dia naik 10%. Artinya nilai emas kita sudah jadi RM3,300. Dah kita untung RM300 di situ. Okey. Ini satu kaedah yang sangat bijak, yang saya pun baru tahu. Okey. Berbanding dengan kita belanja dulu baru kita simpan emas. Tak. Kita beli emas dulu baru kita belanja. Itu kaedah dia. Jadi kita dapat dua faedah sini. Yang pertamanya faedahnya kita dapat duit untuk kita belanja macam biasa, tak ada beza pun. Kita belanja katalah RM2,550 setiap bulan, duit yang sama RM2,550 juga yang kita belanja setiap bulan. Tetapi kelebihannya kita ada simpan emas bernilai RM3,000. Itu kelebihan yang sangat ketara. Berbanding kita simpan RM450 tadi, yang lebih baru kita simpan. Tak. Jadi bayar. Begitu juga boleh berlaku kepada mereka yang berniaga contohnya. Katalah dia berniaga, modal dia punya collection bulanan katalah RM10,000. Collection dia. Okey, dia dapat setiap bulan RM10,000. Tetapi untuk modal pusingan cuma katalah RM8,500, 85%. So apa yang perlu dia buat? Dia bukan belanja dulu, dah dapat RM10,000 sekarang, dia belanja, tinggallah 15%, RM1,500. RM1,500 dia beli emas. Tak berapa tepat kaedah tu. Kaedahnya macam mana? Kaedahnya ialah beli dulu emas RM10,000, kemudian keluarkan 85% menggunakan kaedah Ar-Rahnu tadi. Menggunakan kaedah gold convert account. Okey, so letakkan RM10,000 sebagai marhun, okey, sebagai barang yang digadaikan. Okey, kemudian keluarkan daripada RM10,000 tersebut RM8,500 untuk kita running the business, untuk jadikan modal untuk bisnes. Maka kita dapat RM8,500 macam biasa, okey, untuk kita belanja, untuk modal kita bisnes. Tetapi dalam masa yang sama kita ada emas setiap bulan kita beli RM10,000. Bayangkan kalau RM10,000 itu kalau dia naik 10% setiap tahun, setahun naik 10%, maknanya nilai emas kita yang kita simpan tu jadi RM11,000, RM1,000 untung. Nampak tak? 10% daripada RM10,000 artinya RM1,000. Itu baru satu bulan kita dapat RM1,000 keuntungan. So kita dapat keuntungan daripada simpanan emas kita bila harga emas naik, tetapi dalam masa yang sama kita juga ada modal untuk kita berniaga. Ini kelebihan dia yang sangat baguslah. Ini produk yang kedua, gold convert account. Baik. Kemudian kita ada juga yang juga sangat menarik, yang banyak orang yang terlibat. Okey, sahabat-sahabat saya, ada seorang sahabat saya berbeli sampai 30 unit gold asset enhancement ataupun JAE kali 10. Okey, kelebihan gold
goal asset enhancement atau enhance ini ialah bila kita membeli satu unit, ya, bila satu unit bernilai lebih kurang RM1,500 satu unit, JA kali 10, maka company akan memberikan pinjaman kepada kita menggunakan konsep tawaruk murabahah sebanyak RM9,000. Sebanyak RM9,000 menjadikan pelaburan emas kita ialah sebanyak RM10,000. Ini satu kelebihan yang tidak ada di mana-mana tempat lain. Maksudnya apa dia? Modal kita RM1,500 tapi kita boleh simpan emas RM10,000. Maksudnya apa dia, sahabat-sahabat? Kalau sekiranya dalam tempoh setahun harga emas naik 10%. Harga emas naik 10%. Apa yang bising tu kat luar tu? Katalah emas naik harga 10%, artinya satu unit tu kita boleh untung sebanyak RM1,000. RM1,000 untung untung RM1,000. Modal kita berapa? Modal kita RM1,500 tadi. Jadi apa yang berlaku ialah begini Jadi bila harga naik 10%, maka kita akan jual kepada company. So tadi kita emas adalah RM10,000 nilai dia. So bila emas naik 10%, maka harga emas, nilai emas yang kita ada simpan adalah RM11,000. RM11,000 ni kita akan jual balik kepada company. Company akan tolak RM9,000 tadi, maka kita ada RM2,000 lebihan. Modal kita berapa? Modal kita RM1,500. Jadi kita boleh untung RM500 untuk lebih kurang. Selepas tolak modal kita ada untung RM500 untuk satu unit kita beli. Itu kalau naik 10%. Kalau naik lebih daripada itu, maka lebih lagi lah. Jadi itu kelebihan GAE kali 10. Jadi kelebihan ni adalah orang yang modalnya kecil, modalnya ada RM1,500. Kalau RM1,500 tu kita boleh dapat sekitar mungkin dalam 4 ataupun 5 gram macam tu 5 gram ataupun 6 gram Tetapi kalau kita guna konsep JA kali 10, kita boleh simpan emas sehingga 40 gram. Dan kita nampak sahabat-sahabat, sebab dia adalah sangat transparan dan sangat telus dan dia patuh syariah Jadi bila kita beli emas dengan cara JA kali 10 ni, apa yang kita boleh tengok dia akan keluarkan dia punya statement dan menunjukkan kat situ kita ada emas kat situ. Emas kita berapa gram kita dapat. Jadi kita akan jual nanti berdasarkan kepada gram emas yang ada. Itu JA kali 10. JA kali 5 ini untuk bagi orang yang modalnya kecil sedikit. So modalnya yang tu RM1,500, yang ni lebih kurang RM100,500. Lebih kurang RM150 untuk satu unit. Dan kelebihannya ialah bila kita beli satu unit bernilai lebih kurang RM150, satu unit, maka company akan memberikan pinjaman sebanyak RM400 menjadikan kita punya simpan emas sebanyak RM500. RM500. Dan kelebihan juga, kalau kita beli 3 unit sama juga dengan kita beli JA kali 10, kita ada peluang untuk jadi tokek emas. Inilah satu kaedah yang sangat bagus sahabat-sahabat. Tadi saya sebutkan, kalau kita nak berniaga dengan modal yang kecil tetapi terlibat dengan perniagaan emas, maka Quantum Metal adalah yang terbaik pada pandangan saya. Walaupun kita ada sahabat-sahabat kita daripada Public Go dan sebagainya, maka itu pun perniagaan yang bagus juga patut syariah. Tetapi kelebihan yang ada dalam Quantum Metal ini, kita ada 4 produk kita. Dan kita ada JA kali 10, kita ada GCA dan sebagainya yang tidak ada di tempat-tempat lain. Jadi kalau sahabat beli satu unit JA kali 10, lebih kurang nilai dia lebih kurang RM1,500, selain daripada mendapat gandaan hingga 10 kali ganda, sahabat-sahabat juga boleh apa dia? Boleh berniaga emas. Dah boleh jadi tokek emas. Walaupun peringkat awal dan keuntungan dia adalah kecil, sekitar 2% saja. Tapi kalau bila kita dah naik dealer, macam saya dah naik dealer, so kita boleh dapat sehingga 7%. Bahkan kalau naik top dealer, yang atas sekali, general, kita panggil merchant sebagainya. Sini yang merchant tu boleh dapat sehingga 20% commission. Jadi itulah di antara kelebihan kelebihan. Inilah produk-produk yang ada dalam Quantum Metal dan dia semuanya adalah patuh syariah. Zen 144, sebab ustaz ini saya berhenti forex, alhamdulillah duit tak hilang gitu-gitu je. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Ini bukan sebab saya menjadi asbab yang sikit lah sahabat-sahabat. Sebenarnya Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi hidayah kepada kita.
okey, untuk kita berhenti daripada berbuat satu benda yang haram. Jadi ustaz-ustaz ni cuma menyampaikan sahaja. Ustaz tidak diupah, tidak diupah untuk bercakap, untuk menghentam ataupun untuk mengatakan yang halal haram, tak. Yang haram kita kata haram, yang halal kita kata haram. Itu tugasan ustaz lah. Okey, sama ada orang terima tak terima tu lain cerita. Yang kita yang penting, sedangkan Nabi pun Allah Taala sebut, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Okey, berilah peringatan kerana kamu itu hanyalah sebagai orang yang memberi peringatan dan kamu tidak boleh memaksa orang untuk mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi alhamdulillah dalam masa ramai-ramai yang kutuk-kutuk yang maki-maki saya itu, ada sebahagian orang yang dapat hidayah daripada Allah SWT melalui asbab saya yang kecil tu. Tapi sebenarnya Allah Taala nak bagi hidayah, cuma orang kata dia dah dengar banyak sahabat-sahabat kita dah dengar ustaz-ustaz lain dah cerita lah haram. Cuma belum orang kata slide macam wire dia belum bercantum. Bila saya cakap tu dia mencantumkan wire yang dah dekat nak bercantum. Itulah kaedahnya. Jadi saya tak nak claim kredit apa semua. Itu semuanya hidayah adalah daripada Allah SWT. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kerana apa yang saya sampaikan itu telah maknanya telah memberi sedikit kesan, okey, membantu sahabat-sahabat untuk kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Okey, ada soalan FCPO boleh sahabat-sahabat? Ada ulama, saya dah tengok beberapa video para ulama kita mengharuskan FCPO. Cuma saya tak dapat bagi detail kenapa dihalalkan. Okey. Sebab dia berbentuk futures. Kalau futures secara umumnya hukum futures adalah haram. Itu hukum asalnya, hukumnya asalnya macam tu. Tapi saya tak tahu kenapa para ulama mengatakan futures dalam crude palm oil ni, okey, diharuskan. Baik, nanti insyaAllah saya akan buat kajian lebih lagi, okey, untuk membaca apakah alasan-alasan yang diberikan oleh para ulama, para pakar pelaburan Islam lah. Okey, kenapa dalam FCPO diharuskan tetapi tidak dalam futures dalam saham ke, dalam termasuk juga futures dalam kripto kan. Jadi ulama kata tak boleh, kalau futures tak boleh. Okey. Baik, kripto boleh ke ustaz? Okey, kripto tidak ada masalah. Okey, dekat Malaysia cuma dia ada orang kata ada khilaf ulama lah. Khilaf ulama ni kenapa? Kerana sebenarnya tidak ada nas yang jelas. Sebab benda ni benda baru. Jadi benda baru ni dia terbuka pada ulama untuk memberikan orang kata ijtihad lah. Okey, kalau ijtihad di Malaysia ni, contoh kalau kita rujuk kepada Dr. Zahrudin, Tan Sri Daud Bakar, mereka mengatakan bahawa kripto adalah digital asset yang diharuskan dalam hukum syarak. Tetapi bukan semua kripto boleh. Jadi sahabat-sahabat kena aware lah, kena prihatin dengan kripto yang halal dan tak halal. So kalau nak dapatkan kripto halal, okey, pergi je Google. Sahabat-sahabat pergi Google kripto halal contohnya. Type akan ada dia punya website, boleh pergi cek yang mana halal yang mana tidak halal. Kerana halal haram satu-satu kripto ni biasanya berdasarkan kepada dia punya orang kata dia punya projek dia. Kalau projek dia tu tak terlibat dengan benda yang haram, okeylah. Contohnya macam yang dah sah halal, contohnya macam Bitcoin ke, Ethereum ke, kemudian ada beberapa lagi lah yang dibolehkan, tidak ada masalah. Sebab projeknya adalah harus tidak terlibat dengan perjudian, tidak terlibat dengan arak, tidak terlibat dengan financing. Okey, sebab financing pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab financing ni dia terlibat dengan riba. Maka riba juga haram, maka tak boleh. Okey, jadi boleh pilihlah mana-mana kripto yang dibolehkan, yang dihalalkan. Makan pesan ASB pun sama kan? Banyak interest, kereta pun sama juga. Okey, gini, saudara Fandi ASB telah difatwakan oleh, boleh katakan hampir seluruh mufti di Malaysia telah mengharuskan dia. Okey, telah mengharuskan dia. Jadi walaupun pada hakikatnya banyak PNB ni banyak melabur dalam Maybank Holding, yang mana Maybank Holding ni masih banyak yang tidak patuh syariah kerana dia terlibat dengan riba. Tetapi para ulama, para mufti mengharuskan atas asas
mereka mengatakan atas asas maslahah. Maslahah maksudnya apa dia? Kebaikan, maknanya manfaat yang akan kembali kepada pelabur dan juga kepada negara lah, pada ekonomi negara. Okey, jadi mereka mengharuskan. Walaupun sebab jumlah dan yang tidak patuh syariah ni bukanlah melibatkan judi, melibatkan arak, tapi dia melibatkan interest. Okey, interest kerana ada sebahagiannya tidak patuh syariah. Jadi para ulama mengharuskan atas asas maslahah. Okey, ASB, ASN diharuskan. Okey. Baik. Kereta, kalau kita membuat pinjaman, sahabat kita Muhammad Effendi, kalau kita membuat pinjaman, membuat pinjaman melalui bank yang tidak Islam, maka dia akan terlibat dengan interest. Maka interest tu haram. Haram ni sahabat, kena faham Haram ni dia bukan haram orang yang membayar interest saja. Orang yang menerima interest, yang membayar interest, sebab dia interest ni adalah riba. Okey, bila cerita pasal riba ni sahabat-sahabat, ada hadis yang menyebutkan la'anallahu akilar riba. Allah Ta'ala melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Wa katibahu, orang yang menulis, kerani yang menulis transaksi yang melibatkan riba. Okey, juga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa syahidaihi, dan juga dua orang saksi yang menulis transaksi yang terlibat dengan riba. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada orang tanya, Ustaz, boleh ke kerja dekat bank? Bank yang terlibat dengan apa nama ni, interest ni? Jawapannya, kalau ada kerja lain, pergilah cari kerja lain. Okey, sebab kalau ikut hadis yang disebutkan tadi, maka semuanya adalah terlibat kecuali kalau dia bekerja di bahagian-bahagian yang tidak terlibat secara langsung. Contoh dia jaga bahagian finance contohnya, ataupun dia jaga bahagian maintenance, ataupun dia jaga bahagian IT. Dia tidak terlibat secara langsung dengan riba, maka tak termasuklah dalam hadis tadi. Tapi adalah lebih baik untuk pergi cari kerja yang memang orang kata terlibat dengan kerja-kerja yang halal, yang jelas. Okey? Okey, baik, terima kasih atas pesan. Okey, Culas 07 sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya Alright. Okey, Saudara Afandi. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada depa labur dalam forex juga. Tu yang kita punya Ustaz. Okey. Alright, sahabat. Okey. Forex ni kita kena membezakan Forex ni apa ni? Artinya adalah foreign exchange, foreign exchange ataupun apa nama ni dipanggil pertukaran wang asing. Okey, bank Islam pun terlibat dengan forex. Tapi forex yang macam mana? Adakah forex tabung haji juga terlibat dengan forex ada pegawai dulu ada pernah diiklankan mereka tabung haji mencari pegawai forex. Maka ada yang faham, tabung haji terlibat dengan forex trading online. Tak. Sebenarnya salah sahabat-sahabat Yang forex yang dimaksudkan itu ialah foreign exchange macam yang berlaku dekat money changer. Money changer. Contohnya bank dia ada duit USD. Okey, dalam akaun dia ada duit USD. Maka kita pergi nak beli USD, maka bank jual dekat kita. Maka itu adalah forex. Kita nak pergi Saudi contohnya. Kita nak pergi buat umrah. Maka kita pergi ke bank buat pertukaran. Saya nak pergi umrah, saya nak $1,000 RM. Kita pun bagi $1,000 RM, dia pun bagilah duit Saudi. Maka itulah juga adalah foreign exchange. Itu adalah forex. Tapi forex yang begitu dibenarkan dalam hukum syarak. Okey, dibenarkan dalam hukum syarak. Yang tak bolehnya adalah forex yang berlaku secara online. Okey, yang berlaku online. Kenapa tak boleh? Kerana contoh saya nak pergi Saudi. Okey, nak pergi buat umrah contohnya. Dan saya ada katalah 5,000 RM nak tukar kepada Saudi Rial. Jadi saya pun masuk dalam platform MT4 contohnya. Saya pun transfer duit dalam saya punya wallet, dan daripada wallet tu pun saya pun buy Saudi Rial. Berapa rate sekian-sekian. Dia pun tak complete. Dia punya purchasing tu pembelian tu pun berjaya. Dia pun nampak tulis lah kat situ, katalah 5,000 RM bersamaan dengan
Sama juga 5,000 Saudi Rial. Okey, dia pun ada dalam platform. Okey, saya pun happy lah. Okey, saya pun terbanglah ke Saudi. Bila landing dekat Saudi, saya pun masuk balik. Saya nak keluarkan duit Saudi yang saya beli tadi. Okey, pergi masuk dekat platform, login. Saya cari-cari butang nak withdraw, tak ada. Yang ada withdraw kepada USD, kemudian boleh tukar pada RM. Alamak, saya kata macam mana ni? Saya beli tadi Saudi Rial. Saya nak pakai Saudi Rial. Bila withdraw, kena withdraw dalam USD. Alamak, macam mana ni? Jadi itu isu dia. Isunya adalah bila kita beli Saudi Rial, sepatutnya dalam konsep jual beli berdasarkan hukum syarak, dia kena, kita beli Saudi tu, kita kena ada Saudi tu. Duit Saudi tu lah yang kita kena dapat. Tetapi bila saya pergi ke Saudi, saya tak boleh keluarkan duit Saudi tu. Saya kena keluar, convert balik kepada kepada USD. Lepas tu convert, barulah boleh convert, boleh dah keluar duit dalam bentuk USD mungkin, ataupun dalam keluar dalam bentuk RM. Lepas tu pergi tukar dekat money changer kat sana. So tak tercapailah, tak tercapailah kita punya matlamat. Sebab kita matlamat kita nak beli Saudi. Kita beli Saudi tapi tak boleh guna Saudi, kena tukar, kena keluarkan duit dulu dalam RM, pergi money changer tukar dekat Saudi. Buat apa kita buat macam tu? Kan? Jadi sebab itulah antara sebab kenapa forex trading online ni tak boleh, sebab duit sebenar tidak wujud. Dia jual USD tapi USD tak wujud. Dia ada duit, bukan kita kata dia tak ada, dia ada duit tapi dia tidak boleh deliver duit yang kita beli. Kita beli Saudi Rial, adakah mereka boleh bagi Saudi Rial kat kita? Jawapannya tak boleh. Kita beli French franc contohnya, boleh tak dia bagi kat kita? Tak boleh. Boleh tak dia bagi GBP kat kita? Kalau kita beli GBP, tak boleh. Dia tak boleh bagi GBP kat kita. Dia cuma, dia panggil CFD, Contract for Difference. Artinya kita beli tu dengan tujuan untuk kita tunggu harga naik, lepas tu jual. Bukan kita beli USD ataupun bukan kita beli GBP yang sebenar, ataupun yen contohnya, Japanese yen, bukan kita beli benda itu sebenar, currency yang sebenar, tapi kita cuma beli nilai dia saja. Maka itu haram dari sudut hukum syarak, tak dibolehkan. Okey? Jadi forex yang dimaksudkan situ, yang bank Islam ataupun pelaburan-pelaburan yang Islam ni, dia terlibat dengan forex, bukan forex trading online. Yang tak boleh forex trading online. Tapi kalau forex trading yang biasa macam money changer, tidak mengapa. Jadi itu yang disebutkan money changer. Contoh kita nak hantar duit, contoh kita pergi bank Islam, kita nak hantar duit USD ke US, contoh kerana kita nak beli barang kat sana. So mereka mesti ada account forex. Mereka ada forex exchanger. Mereka ada account forex, maknanya mereka boleh berurusan dalam USD. Itu forex yang dimaksudkan. Jadi mereka charge lah kita commission bila kita buat transaksi tu. And itu forex juga. Tapi forex itu dibenarkan kerana mereka sebenarnya memang wujud. Duit USD itu memang ada. So kita beli dekat tu, mereka akan hantar USD kita ke US. Maka duit itu memang sampai. So real kita beli USD, dia sampai dekat sana pun USD juga. Okey, sebab duit tu memang betul dapat. Contoh kita nak kata pula, lepas tu kita ada pula investment, kita nak buat investment dekat UK pula contohnya. So kita hantar 1000 UK contohnya. Tapi kita guna duit RM, kita beli RM, kita beli GBP, mereka hantar GBP tu ke UK. Itu tidak ada masalah. Itu forex juga, tapi forex yang begitu tidak mengapa. Jadi bila kita kata Abu Haji terlibat dengan forex, bank Islam terlibat dengan forex, itulah forex yang dimaksudkan. Bukan forex trading online. Jadi kita jangan confuse sahabat-sahabat. Jangan confuse. Okey, kita tengok lagi kalau ada soalan. QM emas nyata ke waktu beli? Okey. Mairul Okey, QM memang ada emas. Kalau tidak ada emas, tidak boleh dijual. Sebab itulah macam saya sebut di awal tadi, kadang-kadang kalau hujung minggu macam ni, hari Sabtu Ahad, kadang-kadang kita tak boleh beli. Contohnya emas. Kenapa tak beli emas? Kerana dah habis stok. Tapi kalau orang kata pula, kalau jual digital, jual je lah. Tak boleh. Sebab kalau dijual dalam keadaan stok tidak ada, maka dia telah tidak patuh syariah sebab dia jual benda yang tak wujud. Tak boleh. Haram. Haram dan tak sah. Jadi sebab itulah bila kita beli emas, quantum meter kena pastikan emas yang kita beli itu memang wujud masa kita beli.
Dan emas tu boleh diambil bila-bila masa. Artinya jual beli tu sempurna. Emas yang kita beli tu memang wujud, memang ada dan kita boleh pergi dekat counter metal untuk ambil emas tu. Boleh. Tetapi kita buat keputusan untuk kita tak ambil emas, kita simpan emas tu dekat counter metal kerana tujuan kita bukan nak pegang emas, kita nak beli emas sahaja. Maka itu pun dianggap sebagai al-qabdu, wujud al-qabdu ataupun penerimaan yang disebutkan sebagai secara hukmi. Dia tidak secara hakiki. Hakiki kita pergi dekat counter metal, kita ambil emas. Itu secara hakiki. Kita pergi beli emas dekat kedai emas, kita bagi duit, kita ambil emas. Itu secara hakiki. Yang secara hukminya, maknanya dia sudut hukum telah pun disabitkan sebagai pembelian itu sah. Penerimaan telah pun berlaku. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita dah hantar, kita bayar, maka emas tu wujud dekat sana. Okey, dah dapat duit, maknanya emas memang ada. Memang dah ada. Yang masa kita beli memang ada. Kalau tak boleh, dia akan out of stock. Sebab tu biasa berlaku dalam counter metal. Kalau contohnya harga emas rendah, ya, harga emas sangat rendah, orang semua beli, maka pada hujung minggu biasanya kehabisan stok, maka dia akan restock balik pada hari Isnin. Lebih kurang jam 6 barulah restock balik. Pada masa itu barulah boleh beli balik. Jadi kalau kita kata ini digital semata-mata, maka boleh beli, jual je lah. Siapa tahu pun kan. Siapa tahu pun maknanya emas tu ada ke tak ada kan. Jadi jual je lah. Sebab digital kan. Digital kadang-kadang ada orang menipu. Ada juga ni syarikat-syarikat setengah syarikat dia menipu. Emas memang ada, tapi satu je. Dia tak banyak, satu. Dia jual emas yang sama. Dia bagi gram satu. Katalah kita beli emas, katalah 10 gram. 10 gram harga dia 1 gram, katalah kita kata harga dia RM300. So 10 gram RM3,000. So emas memang wujud, tapi emas yang sama. Orang ni beli pun emas yang tu juga. Dia pun sebab digital kan. Sebab digital, jadi dijual emas yang sama. Itu penipuan, tak boleh sahabat-sahabat. Itu tidak patut syariat. Artinya kalau sahabat ada seorang je pergi claim, emas dah habis. Contohnya. Tapi dalam counter metal tak. Dalam counter metal dia tidak akan jual kecuali emas tu memang wujud semasa berlakunya transaksi jual beli. Kalau tak wujud, maka tak sah dan tak patuh syariah. Dan ini mesti dipatuhi oleh counter metal kerana counter metal ada penasihat syariah yang akan memastikan bahawa semua transaksi yang berlaku adalah patuh syariah. Wallahu a'lam. Okey, sahabat-sahabat yang berminat untuk terlibat dengan emas, okey. Terlibat dengan emas, maka boleh boleh kontak saya. Alright, boleh terlibat dengan emas, boleh pergi dekat bio saya, boleh daftar kat sana Okey, mana emas itu? Okey, sahabat-sahabat, cuba fahamkan cuba fahamkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam hukum syarak, bila kita jual beli emas ataupun jual beli apa saja, dia mesti syarat dia adalah ada takabut. Okey, takabut. Takabut yang apa dia, sahabat-sahabat? Okey, takabut ialah penerimaan barang yang kita beli. Emas yang kita beli kena ada kita terima. Okey. Waalaikumsalam, Boy. Okey. Okey, penerimaan itu dia ada dua jenis. Okey, Fik kan tolong perhatikan ini biar jelas apa yang maksudkan supaya kita tak terkeliru Okey. Dia ada dua kaedah yang saya sebutkan tadi. Okey, mungkin Fik baru masuk kot, dia tak dengar apa yang saya sebutkan tadi Tak apa, saya ulang, tak apa, tak ada masalah saya dah pencen. Masa saya banyak saya dah pencen, masa dah banyak, dia tidak terhad macam dululah. Macam dulu lebih pukul 8, contohnya kalau hari kerja lebih pukul 8 saya dah tak boleh lah. Sebab menghormati masa kerja walaupun saya tak ada kerja, walaupun saya tak ada kelas dan sebagainya, tapi saya kena berhenti menghormati masa kerja. Tapi sekarang ni masa saya pencen, okey, insya-Allah sahabat-sahabat, selagi mana saya tak penat, okey, saya akan cuba melayan sahabat-sahabat, menjawab soalan-soalan sahabat, memberikan penerangan dan pencerahan insya-Allah Baik. Fik 7 tanya mana emas itu. Okey, baik. Saya sebutkan tadi bahawa dalam undang-undang syarak, dalam hukum syarak, bila kita beli suatu benda yang terlibat dengan emas, contohnya emas syarat utama ia adalah takabut. Takabut ialah penerimaan. Penerimaan itu mesti berlaku halan. Semasa kita beli tu, kita terus kena terima. Tidak boleh ada penangguhan. Okey. Baik, takabut ini dia ada dua jenis yang diiktiraf oleh hukum syarak. Yang pertamanya adalah takabut penerimaan secara hakiki. Secara hakiki macam mana? Contohnya kita pergi beli kedai emas. Pergi kedai emas, kita bagi duit, kita nak 1 gram emas, katalah 300, kita bagi 300, terus dia bagi emas kat kita 300. Okey, itu dipanggil takabut penerimaan secara hakiki. Kita pegang betul, kita nampak betul depan mata kita.
Baik, takabut juga boleh dianggap sah kalau dia berlaku secara hukmi. Secara hukmi maksudnya kita tak pegang fizikal, tapi fizikal tu wujud masa berlakunya jual beli. Contohnya dalam konten metal, kita beli, masuk dalam internet, okey, dalam portal dia, kita bayar, okey, untuk 1 gram emas kita beli, bayar RM300. So bila bayar, kita klik okey, accept, semua bayar, buat pembayaran, maka dia pun okey, confirm. Okey, dan dia masukkan dalam kita punya akaun, okey, 1 gram emas bernilai RM300. Okey. Baik, itu sebenarnya emas itu ditulis dalam akaun kita, tetapi hakikatnya emas itu memang wujud dekat syarikat. Yang mana bila kita boleh bila-bila masa untuk pergi ke syarikat, ambil emas tu. Kerana emas itu hanya disimpan. Kita sebenarnya dah terima, emas itu tidak akan dijual kepada orang lain. Emas tu memang hak milik kita dan kita boleh ambil bila-bila masa emas itu. Jadi emas tu ada tak? Emas itu ada. Penerimaan berlaku tak? Penerimaan berlaku, tetapi secara hukmi. Sama juga kita beli emas dekat kedai emas. Contohnya, kita telefon kedai emas, okey, encik ada tak emas, saya tak kisahlah macam mana bentuk dia, tapi saya nak emas 1 gram. Okey, dia pun bagi tahu, okey, ada emas 1 gram, berbentuk apa nama ni, yang orang kata, yang dia panggil apa, bullion ke? Bullion ke apa benda, yang macam Allah SWT dinar, tak kisahlah apa benda pun, katalah emas dalam apa bentuk pun, kita kata okey 1 gram. Okey, berapa harga dia? Harga dia RM300. Okey. Okey, kita pun okey, baik, ada akaun tak? Okey, ada akaun. Okey, bagi akaun. Saya bagi akaun sekarang. Okey. Baik, saya pun bank in akaun. Okey, encik, saya dah bank akaun, ini bukti bayar. Okey, baik. Emas saya simpan. Emas itu saya tak nak ambil, saya nak simpan dekat kedai. Boleh tak? Boleh. Dia pun ambil, emas tu disimpan. Jadi emas itu tidak akan dijual pada orang lain. Okey, boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah kerana penerimaan itu pada hakikatnya sudah berlaku. Tetapi secara hukum, bukan secara fizikal. So besok saya pergi ambil emas tu. Emas dah berlaku, jual beli transaksi dah berlaku, cuma saya tak ambil je. Tapi kalau saya contoh, itu satu contoh yang dibolehkan. Okey, contoh yang lain yang tak boleh macam ni. Baik, encik, ada emas tak? Oh, emas tak ada lagi, yang 1 gram. Oh, setakat ni kita punya stok yang ada 1.5, 3 gram, 10 gram, 1 kilo. Yang 1 gram tak ada. Okey, tak apa, saya bayar dulu. Besok bila ada, encik bagi tahu saya. Saya pun bayar RM300 nak beli emas 1 gram. Emas tak ada lagi. Emas tak ada. Maka tak boleh kerana ia berlakunya penangguhan. Nampak tak? Nampak tak? Faham Boleh faham Fiq itu kaedah dia. Okey? Alright. Okey. Gigamat apa yang wujud? Okey. Gigamat berdasarkan pada pemerhatian saya, dia memang berlaku transaction dan dia recorded. Kalau sahabat-sahabat terlibat, saya bukan nak promote Gigamat. Saya memang buat keputusan tidak akan promote Gigamat, tapi bila ada persoalan saya akan beritahulah setakat apa yang saya faham, setakat apa yang saya tengok. Saya join Gigamat lebih kurang dalam bulan 4 lepas, lebih kurang 6 bulan lah. Okey, setakat ini. Okey, setakat ini saya nampak tidak ada masalah, tidak ada isu syariah kat situ, tidak ada hukum syarak, tidak ada isu yang melibatkan hukum syarak. Kerana saya nampak semua transaction adalah direkodkan. Maknanya arbitrage yang berlaku, buy and sell itu wujud dan telah pun diletakkan dalam statement. Saya pernah melihat satu hari ada 36 transaksi berlaku, jual beli. Okay, berdasarkan gap yang berlaku. So dia wujud, dia berlaku, dia wujud dan saya tak nampak ada isu syariah kat situ. Wallahualam. Forex digital, okey, forex digital tetapi dia tidak memenuhi syarat. Fake kena faham. Okey, bila fake beli forex beli apa nama ni, beli cryptocurrency, okey, dalam hukum syarak dia mesti ada penerimaan. Penerimaan tu maksudnya apa dia? Kalau kita beli USD, kita wajib dapat USD tu sama ada secara fizikal, pergi dekat money changer dapat betul fizikal, ataupun secara hukmi. Secara hukmi macam mana? Secara hukmi ataupun digital, artinya duit USD tu kita boleh pakai anytime. Baik, maknanya macam saya sebut tadi, contohnya kita beli Saudi Riyal melalui MT4 punya platform, kita beli. Okey, persoalannya boleh tak kita guna apa nama ni, USD kita beli tadi dengan dalam bentuk USD lah, sebab kita beli USD, kita nak pakai USD. Ataupun kita beli GBP, boleh tak GBP dalam bentuk GBP tu kita boleh keluar dalam bentuk GBP? Jawapannya tak boleh.
boleh tak kita beli kita dah beli USD apa nama ni rial, boleh tak kita guna USD dalam kita guna Saudi rial tu dalam bentuk Saudi rial? Tak boleh dalam MT4, tak boleh. So dia kena jual dulu. Okey, dan jual dulu kemudian withdraw. Withdraw bukan dalam Saudi, bukan dalam apa nama GBP. Dia withdraw mungkin dalam USD. USD kita keluar, kita convert, kita keluar ke bank kita. So convert akhirnya keluar dalam RM. Contohnya. Okey? Jadi mana penerimaan dia? Penerimaan tidak wujud. Sebab bila kita cerita penerimaan, takabut itu kita mesti dapat apa yang kita beli. Kalau kita beli USD, kita mesti dapat pakai USD. Kalau kita beli apa nama ni Saudi rial, kita wajib boleh pakai Saudi rial tu dalam bentuk Saudi rial. Kalau kita beli French franc contohnya, kita kena boleh pakai French franc itu. Kalau kita beli Japanese yen, kita kena boleh pakai Japanese yen dalam bentuk Japanese yen. Itulah baru dia anggap sebagai penerimaan secara hakiki. Okey, boleh faham Fiq? Kalau tidak, tak boleh. Tak sah hukum syarak kerana barang yang kita beli tidak dapat kita terima, sama ada dengan cara fizikal ataupun secara hakiki ataupun secara hukmi. Okey, Fiq boleh faham Okey, salam Prof. Okey, sahabat-sahabat, okey, untuk makluman, saya tidak lagi jadi pensyarah dekat universiti, dah pencen. Jadi sahabat-sahabat tak boleh panggil saya Prof lagi. Prof ini boleh dipanggil, Prof ini cuma boleh dipanggil apabila seseorang itu yang mempunyai jawatan lah, Prof media ke Prof penuh ke, dia masih lagi terikat dengan universiti. Dia bekerja universiti baru boleh panggil Prof. Kalau tak boleh panggil Prof dah. Tak sah. Jadi saya nak ingatkan takut nanti orang kata saya gila glamour pula, gila jawatan dan sebagainya, gila title. Tak. Saya tak boleh panggil Prof. Nak panggil Ustaz boleh, panggil doktor boleh, panggil Pak Nik pun boleh. Boleh mana-mana. Okey? Tapi bukan Prof lah. Okey? Prof masa saya kerja kat universiti boleh panggil Prof. Walaupun saya tak pernah Prof penuh pun, sepatutnya tak boleh pun. Okey? Okey, Gigamet macam mana? Okey, macam saya sebutkan, Gigamet masih lagi proses migration. Belum lagi complete tapi dah dikatakan hampir 90% dan dah boleh nampak dah. Sekarang berpindah pada Teramax. Okey, itu saja update yang saya boleh bagi, dan saya pun sendiri masih lagi menunggu visa card yang belum lagi sampai. Selepas sebulan lebih kurang membuat application. So dalam proses lah, insyaAllah. Okey. Ustaz bahagian muamalat ke? Okey, tidak. Saya bukan bahagian muamalat dan saya bukan pakar muamalat. Okey, cuma saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pakar-pakar muamalat. Bidang saya bidang jenayah. Undang-undang jenayah itu bidang saya. Kalau nak tanya buat jenayah, hudud, qisas, diat, ta'zir dan sebagainya, okey, boleh tanya saya. Itu bidang, nak kata kepakaran tu taklah. Orang kata bidang tujahan lah. Bidang yang memang saya banyak membuat kajian dalam bidang tu. Tapi kalau muamalat ini saya bergantung kepada pandangan yang diberikan oleh para pakar dalam bidang muamalat. Dan saya cuma share saja, kongsi saja. Saya share pendapat Tan Sri Daud Bakar, saya share Dr. Zaharuddin dan sahabat-sahabat lain yang merupakan pakar dalam bidang muamalat. Saya bukan pakar dalam bidang muamalat dan saya tak pernah pun mengatakan saya pakar. Okey, saya cuma berkongsi apa pandangan yang diberikan oleh pakar. Okey. Gigamet tu scam, terang dah. Okey, saya nak kata scam, saya tak fikir dia adalah scam. Okey. Kenapa kalau saya tengok sekarang ni, kalau kita tengok seperti mana saya jelaskan tadi, saya bukan nak promote Gigamet tapi bila orang tanya saya kena jawablah. Okey, kalau scam, saya rasa kalau dia saya rasa duit yang terkumpul dah puluhan juta. Kalau dia scan, dia boleh lagi dah. Kenapa dia masih lagi update? Kenapa dia buat lagi masih migration? Kenapa dia linkkan akaun Gigamet dengan token pocket, dengan dengan 1x dan sebagainya. 1x dah akan dalam soon akan didaftarkan di exchanger. So dia ada token sendiri kan. So saya tak nampak dia adalah scam. Okay. So masalah-masalah yang berlaku disebabkan oleh migration, of course, bila sistem itu berlaku migrasi, perpindahan daripada satu sistem pada sistem, of course lah mereka kena buat secara teliti sebab nak bawa semua info-info dalam sistem yang baru, kan, maklumat-maklumat yang baru. So dia akan ambil masa dan saya nampak dia telah pun banyak berlaku perubahan-perubahan, upgrading yang berlaku dan saya tak nampak dia adalah scam. Wallahualam. Itu pandangan saya.
Okey. Sultan jawab, boleh tak beli saham gold? Okey, saham gold maksudnya macam mana? Maksudnya kalau contohnya, contoh syarikat Quantum Metal, dia terlibat dengan emas, kemudian dia apungkan syarikat dia dekat contohnya bursa saham, maka tidak ada masalah beli saham yang terlibat dengan gold, tidak ada masalah. Tapi syaratnya mesti memastikan bahawa syarikat tersebut adalah syarikat yang patuh syariah. Okey, kalau patuh syariah tidak ada masalah. Saham, kalau itu maksud dia lah, tidak ada masalah. Okey. Adakah, okey, sahabat kita bertanya, adakah haram pelaburan yang tidak ada risiko rugi seperti Gigamax? Okey, sahabat. Dia ada beberapa perniagaan ya, kalau kita tengok. Ada perniagaan yang maksudnya dia perniagaan macam mana? Ada perniagaan ni kita tidak boleh tengok dari satu sudut. Okey, ada sudut jual beli yang memang kalau contoh kita, okey, kalau kita bezakan antara jual beli makanan, jual beli services, contohnya services, jual beli juga, kita beli servis, membeli servis, dan jual beli barang-barang yang tidak rosak, risikonya berbeza-beza. Kalau kita beli makanan, kita jual makanan, kita katalah kita buat nasi lemak, semalam kita boleh jual 100 bungkus, okey, nasi lemak. Kemudian kita jangkakan, nampak ada orang datang ramai, dah tak cukup nasi bungkus tu 100, kita pun buat tambah, nampak macam gaya-gayanya boleh dapat jual 150, kita pun buat 150, tiba-tiba tak laku. Mana risikonya besar kan? Dia risikonya rugi, 50 bungkus rugi sebab orang tak beli, sebab dia menjangkakan orang akan beli sampai 150 hari ni, sebab semalam ramai. Contoh, risikonya tak sama. Okey, ada orang yang jual emas, contoh dia beli emas, dia simpan emas. Okey, dia rugi tak? Dia tak rugi. Rugi tak? Tak rugi. Emas tak akan rugi selama-lamanya selagi mana dia tak jual balik masa harga murah. So tak rugi. So mestikah kita berniaga ada benda yang mesti rugi, ada untung rugi baru kita boleh terlibat? Tak ada masalah. Okey, emas tak rugi sahabat-sahabat. Beli saham tak rugi, tapi jangan jual lah. Tunggu dia naik. Beli kripto pun sama juga. Kripto pun kita beli, kita simpan. Dia turun tak payah jual. Okey, rugi tak? Tak rugi. Okay. So mestikah kita masuk dalam satu perniagaan yang dia mesti ada rugi, ada untung? Tak semesti. Okay. Kalau kita buat kajian dan kita melihat bahawa ada perniagaan yang memang risiko ruginya tidak ada, so go for it lah. Kenapa nak pergi cari bisnes yang ada risiko rugi? Kalau kita ada peluang untuk mendapat satu perniagaan yang memang menjaminkan keuntungan. Menjaminkan keuntungan itu bukan melalui penipuan dan sebagainya. Melalui teknologi yang ada, dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, manusia boleh buat macam dalam Gigamax. Maknanya berlaku arbitrage itu menggunakan pakai AI. Maksudnya, dia tak beli. Kalau harga tu tidak boleh dia jual, maknanya dia tak beli. Dia akan standby dua akaun dalam exchange yang berbeza, dia standby duit kat situ. Okey, 50% sini, 50% kat sini, dan dia standby. Bila tengok harga tu ada gap, tak kisahlah 0.1%, 0.0%. As long as dia boleh buat duit, dia kata boleh capture, beli dan jual dalam masa yang sama, maka dia akan lakukan. Kalau dia tak ada gap, dia tak beli dan tak jual, maka apa masalah dia? Ya? Apa tidak ada masalah sahabat? Tidak ada masalah. Okey, dalam Gigamax tidak ada jaminan. Cuma transaksi yang berlaku itu oleh kerana nature dia tidak beli kecuali dia boleh jual, maka nature-nya dia tidak akan rugi. Dia tak akan rugi. So, dan ada kemungkinan dia tak untung. Tak untung macam mana? Dia tak untung bila dia tak boleh beli dan tak boleh jual. Contoh, katalah Bitcoin. Katalah kita ambil Bitcoin. Harga dia 30,000 USD. Dan kat sini pun 30,000, sini pun 30,000. Dia tunggu je. Tak ada perbezaan harga. So, dia tak beli, tak jual. So, haram ke? Tak haram. Tidak ada masalah. Okey? Yang tak bolehnya ialah kita kata confirm ni, banyak ni untung. You masuk 1,000, confirm. Setiap hari you akan dapat 1%. Fix. Itu haram. Tak boleh. Tapi kalau kita kata anggaran dia setakat yang kita berdasarkan pada transaksi yang berlaku dalam tempoh sekian-sekian lama, kita boleh dapat untung sekitar 0.8 hingga 1%. Itu tetap ke tak? Itu tak tetap. Maka tidak ada masalah. Okey sahabat?
Okey, seterusnya. Okey, Nick Lan, Nick. Okey, sebenarnya sahabat saya mungkin dia tak faham tak faham. Kalau tak faham, jangan membuat tuduhan, tak boleh jadi kena orang yang tahu dia tahulah. Kalau tak tahu tak tahu sebab tu saya jelaskan tadi, dia tidak fix tidak fix sebab berdasarkan pada apa yang kita sebut. Okey, dia adalah di antara 0.8 sehingga 1%. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Okey, macam mana boleh lebih? Bila gap tinggi di antara exchanger. Bila kurang, bila mana dia gap perbezaan harga itu terlalu rendah. Dan kadang-kala dia idle, dia tak buat apa-apa. Maknanya dia punya AI itu tidak buat apa-apa kerana tidak ada gap. Dia tidak akan beli kalau tidak ada gap. Bila ada gap baru dia beli dan terus jual. Okey, faham So dia tidak ada fix 1%. Dan kalau nak kata Gigamex scam, saya tak fikir dia scam. Kalau dia scam, dia dah lama dah. Dah puluh-puluh juta, mungkin ratus juta telah pun di-collect Okey. Jadi saya tak fikir dia adalah masalah yang berlaku pasal withdrawal dan sebagainya. Itu bagi saya adalah proses transition masa pemindahan migration di antara daripada web 2.1 2.0 sehingga web 3.0 ataupun sekarang dipanggil Teramax Abang Hero, okey, ala wasalan. Salam mentor, ala mentor pula, tak ada mentor-mentornya lah. Biasa-biasa je berkongsi-kongsi ilmu, berkongsi-kongsi sedikit pengalaman untuk kebaikan sahabat-sahabat semua. Okey, dah balik daripada Phuket Harold. Wah, best Tokyo kita, Tokyo restoran ni. Saudara Harold Harold, Tokyo restoran. Boleh pergi Kat mana Harold? Melaka kan? Betul lah Harold? Melaka tak? Pergi abang Hero kita ni boleh contact, boleh DM dia. Pergi dekat restoran ni. Dia ada restoran dekat Melaka tak saya. Okey? Dah tu baru pergi makan angin dekat Phuket pun ni. Alhamdulillah. Okey, Teramax. Saya sekarang Teramax. Okey, dah ada perubahan. Alhamdulillah saya tengok. Hukum forex, commodity gold ataupun oil leverage 1.1. Okey. Sahabat. Kalau 1.1 secara umumnya dia terlepas daripada satu daripada perkara yang menjadikan forex trading haram. Okey, leverage itu adalah haram kerana dia melibatkan interest. Okey. Baik, tetapi dalam forex ini bukan itu saja yang menjadikan dia haram. Yang utama yang menjadikan forex trading sama ada komoditi, gold, oil dan sebagainya adalah kerana barang yang dia beli itu tidak boleh diterima, tidak boleh ditakabut. Syarat jual beli dalam apa pun dia mesti ada barang yang dijual itu mesti boleh kita terima. Boleh kita terima secara fizikal ataupun secara hukum. Okey? Macam saya sebutkan tadi, secara fizikal contohnya kita beli emas gunakan MT4 contohnya. Gunakan MT4 punya platform. Emas ada. Tapi persoalannya boleh tak kita ambil emas tu, boleh keluarkan tak emas? Tak boleh. Maka itu penerimaan tidak dapat. Kita trade oil contohnya. Okey, boleh tak oil tu kita terima? Tak boleh. Bila tak boleh hukumnya haram. Tak sah jual beli. Faham jadi itu sebabnya bukan leverage. Leverage tu salah satulah. Kalau tak ada leverage, okey, bab tu okey. Tapi ada lagi bab lain yang lebih utama iaitu tidak adanya takabur, penerimaan yang sebenarnya tidak wujud. Bila penerimaan sebenarnya tidak wujud ataupun secara hakiki atau hukumi macam saya sebutkan, maka jual beli tak sah. Bila jual beli tak sah, maka jadi haram. Mudah je dia punya sifat, mudah je. Boleh tanya dulu kalau dia trade gold melalui platform MT4. Gold boleh dapat tak? Tak dapat. Tak dapat, tak boleh lah. Tak boleh. Sebab bila jual beli mesti ada barang yang kita terima. Bila beli USD, boleh tak dapat USD tu? Dalam bentuk USD, kita beli USD, dapat tak USD? Tak dapat. Kita beli GBP, dapat tak GBP? Dalam bentuk GBP-nya, dapat tak? Tak dapat. Tak sah. Simple je. Dalam jual beli, hukum syarak macam tu. Okey, forex jangan mainlah sahabat-sahabat. Okey, forex adalah haram. Forex adalah haram.
Tak payahlah terlibat dengan benda haram. Banyak lagi rezeki Allah Ta'ala yang lebih jelas, yang lebih halal insya-Allah. FCPO okey. FCPO berdasarkan pada pendapat pakar-pakar adalah harus. Pakar-pakar muamalat, pakar-pakar pelaburan Islam adalah harus. Tetapi bukan forex. Forex sama ada dia terlibat forex exchange melibatkan mata wang. Okey, mata wang ataupun trading yang menggunakan platform FT4 dan sebagainya yang melibatkan emas ataupun apa-apa komoditi tetap juga haram kerana apa? Kerana barang yang dibeli tidak dapat diperolehi ya. Future Bitcoin tak boleh. Okey, future Bitcoin tak boleh tapi dalam FCPO walaupun dia future dibenarkan oleh para ulama, cuma saya tak dapat nak jelaskan apakah puncanya. Okey, FCPO boleh. Okey, forex haram. Tak boleh Okey. Short sell ni kalau ikut pendapat Dr. Zaharuddin dia tak benarkan. Dia tak benarkan short sell Okey, FCPO barang tak ada boleh jual. Okey, FCPO ni saya tak berapa faham lagi. Tapi dia berdasarkan kontrak dia menjual kontrak. Kalau tak silap saya lah yang saya faham, dia menjual kontrak. Okey, untuk membeli bahan mentah, minyak mentah tu pada masa-masa yang akan datang. Dia beli kontrak. Okey, itu yang saya faham. Sedikit saya tak faham. Cuma setakat yang saya boleh tahu berdasarkan pada pandangan beberapa ulama, mereka mengatakan FCPO boleh. Okey, itu je. Saya tak tahu kenapa. Saya pergi buat pengajian yang lebih sikit lah. Tapi setakat ni dibolehkan. FCPO bolehkan. Okey, doktor. Kalau fatwa berbeza ikut negara, macam mana kita nak terima? Contoh macam rokok fatwa Indonesia makruh. Okey. Dia begini. Dalam hukum syarak ini, dia bergantung kepada tempat di mana kita berada. Okey, di mana tempat kita berada. Jadi sebab tu kita kena ikut hukum yang ada kat Malaysia lah. Ulama-ulama di Malaysia sebab dia hukum berbeza sebab apa? Rokok ni benda yang boleh kita katakan benda yang baru benda yang orang kata tidak ada nas yang jelas mengatakan rokok itu haram. Cuma saya sendiri cenderung kepada haram. Okey, berdasarkan fatwa yang ada dekat Malaysia lah. Bahkan boleh katakan hampir seluruh dunia mengatakan rokok haram lah. Okey, sebab apa? Sebab tidak ada sebab dia harus, tidak atau dia makruh. Makruh ni hukum dululah sahabat-sahabat Kalau dulu-dulu bolehlah kita kata harus sebab zaman-zaman dulu rokok tidaklah bahaya macam sekarang ni Tapi sekarang ni bahaya dia sangat jelas. Ribuan orang mati setiap tahun disebabkan oleh kesan daripada kanser paru-paru akibat daripada merokok. Jadi dalam hukum syarak mudah je. Nabi kata apa? La darar wala dirar. Tidak boleh kamu melakukan satu benda yang boleh memudaratkan sama ada diri kamu ataupun orang lain. Dan Allah Ta'ala sebut wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi jelas sangat bahawa rokok ini sangat berbahaya Jadi tidak ada doktor yang katakan dia tidak bahaya, semua kata bahaya. Okey? Jadi bila bahaya haramlah. Mudah je. Okey? Wallahu alam. Okey, Bakri yang pakai urus itu kan haram ke Gigamax. Okey, Gigamax tidak haram. Setakat ni berdasarkan kepada pemerhatian saya tidak haram dan tidak ada isu yang menjadikan dia haram sebab semuanya jelas semuanya jelas. Transaksi berlaku pun direkodkan. Jadi bagi saya tidak ada isu. Okey. Kenapa currency tak boleh guna hukmi? Okey. Currency sebab apa? Hukmi ni maksud apa dia? Hukmi ni boleh macam ni. Saya cerita Gomo okey. Hukmi boleh macam ni. Contohnya tuan ada USD. Okey, tuan ada USD. Okey, saya ada RAM. Saya nak beli currency USD ni dekat tuan. Okey.
So saya pun okey, USD sekarang berapa rate dia? Katalah 4.7 sekarang. 4.7. Contoh Okey, saya pun ada 4,700, saya nak $1,000. Okey, pun saya boleh bagi bank account tak? Okey. You bagi bank account, saya pun bank in. Okey, saya dah masuk duit dalam bank account. Okey. Yang 1,000 tadi USD tu you nak bagi macam mana? Okey, you transfer ke dalam account saya. Saya ada account USD, saya pun bagi account USD, you pun masuk dalam account USD. Okey, itu dianggap sebagai penerimaan secara hukmi. Sebab saya beli USD, saya memang dapat USD betul. Maka itu boleh dianggap sebagai hukmi. Okey, itu adalah hukmi. Sebab apa? Sebab saya tak pegang duit tu. Cuma duit tu masuk ke dalam akaun saya dan saya boleh guna. Maka itu dinamakan hukmi. Tapi kalau kita beli USD, tapi USD tak dapat langsung, tak dapat secara hukmi pun, tak dapat secara fizikal lagi dah, tak dapat. Kita beli GBP. Kita tak boleh guna GBP. Kalau saya beli GBP dengan you boleh transfer GBP tu kepada akaun GBP saya, dan boleh dikira sebagai hukmi. Kalau tak boleh. Okey, tak boleh. Okey sahabat-sahabat, minta maaf banyak-banyak. Saya punya handphone ni dah merah dah. Jadi saya tak boleh teruskan. Kita pun dah agak lama hari ni. Daripada pukul 8 sampai 9.30, agak panjang. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat, kita sambung balik dalam masa-masa yang terdekat insya-Allah. Sebab saya ada pencen, masa banyak, bila ada free je saya akan duduk bincang, kita boleh sembang-sembang lagi dengan berbagai-bagai isu. Okey, sahabat-sahabat yang nak terlibat dengan MAS boleh pergi dekat bio saya. Okey, sahabat-sahabat yang nak nak terlibat dengan nak buat nak terlibat dengan etika takaful, boleh DM saya. InsyaAllah saya pun juga ejen takaful. Sahabat yang berminat untuk berbawa bersama dengan tim saya, InsyaAllah kita boleh sama-sama buat takaful. Nak menulis buku, nak publish buku pun boleh hubungi saya, InsyaAllah. Okey, kita sama-sama orang kata berniaga lah, InsyaAllah. Okay, sahabat-sahabat, itu saja. Saya minta maaf kerana terpaksa berhenti kerana saya masa banyak lagi. Cuma sebab handphone saya ni dia dah panas. Kemudian dia pun dah orang kata dah merah-merah. Takut nanti tiba-tiba terpadam. Jadi tak best lah. Jadi saya tutup dengan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama kita pada pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.